Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Yusof selaku moderator. Sekali lagi kita bertemu. Sebelum ni kita bertemu dalam program IQ, hari ini kita bertemu dalam program anjuran ASA UIA. Baik, dan semua pensyarah-pensyarah, ahli-ahli jawatankuasa, Persatuan Akademik Universiti Islam Antarabangsa dan juga semua hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita ucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberikan peluang dan ruang untuk kita berada dalam satu majlis yang saya kira majlis ini majlis yang memperingatkan kita tentang satu hari yang pasti kita akan pergi. Cuma bezanya masa saya dan masa tuan-tuan tidak ditetapkan bila. Boleh jadi kita akan pergi esok atau lusa, mungkin 1 jam lagi dan sebagainya. Saya teringat, saya baru dapat berita, ada satu orang hamba Allah yang dia kata dia sihat, dia nak keluar daripada ICU, tiba-tiba meninggal juga. Maksudnya kematian ni, kena COVID baru-baru ni kan, yang dia kata dia nak keluar daripada ICU, kemudian dia buat video call, dia kata dia sihat dan sebagainya. Tiba-tiba hari ni, diberitakan, saya baru terima berita hari ni lah, mengatakan beliau telah pun meninggal dunia. Itulah kematian tuan-tuan. Tidak siapa boleh jangka dan tidak siapa boleh duga. Kita berbincang tentang bagaimana nak bersedia untuk mati. Ya, bersedia untuk mati adalah satu kemestian bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan tidak ada seorang pun yang nak pergi ke negeri akhirat melainkan Allah Ta'ala telah meletakkan syarat mesti mati. Dan mesti melalui satu proses yang dinamakan sebagai kematian. Kita dah bincang dah sebelum ini di antara perkara-perkara yang boleh dijadikan ruang untuk kita mengingati mati, dan kita nak sambung lagi. InsyaAllah kita akan bermula dengan bab yang kelima pada hari ini, iaitu macam mana nak bersedia untuk mati. Yang kelima ataupun bab yang kelima ni kita nak bincang tentang saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengingati mati. Itu di antara perkara yang buat kita bersedia. Kan? Macam mana cara nak bersedia untuk mati, Ustaz? Kena banyak beramal. Macam mana nak banyak beramal? Sebab kadang-kadang ada manusia ni, bukan kata ada manusia, setiap daripada kita ni ada waktu-waktu yang dipanggil sebagai waktu futur, waktu lesu, waktu malas, waktu kita ni rasa macam lah nak ibadat pun tak berapa nak semangat. Maka waktu tu perlu memperbanyakkan untuk kita mengingati kematian. Dalam hadis, saya sebutkan di situ, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat", yakni al-maut. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, memerintahkan kita semua untuk memperbanyakkan ingat mati. Nabi kata, "Aktsiru dzikra", banyakkan mengingati hadhimil ladzat, sesuatu yang memutuskan kesedapan.
Kan kadang-kadang hidup dalam dunia ni sedap. Hidup dalam dunia ni selesa. Hidup dalam dunia ni penuh nikmat. Maka Nabi SAW perintahkan kita untuk mengingati mati itu sebanyak-banyaknya. Mungkin ada kadang-kadang kan, kadang-kadang kita bersembang dengan suami, bersembang dengan isteri. Kadang-kadang kita pesan, kita kata kalau saya meninggal dunia nanti, tolong buat sekian, tolong buat sekian. Perasan tak kadang-kadang pasangan kita tak selesa? Awak ni jangan cakap yang bukan-bukan lah. Itu bukan cakap bukan-bukan, tu cakap betul lah tu. Kadang-kadang kita rasa bila orang sebut, kalau saya mati nanti, tolong buat sekian. Kalau saya mati nanti, tolong ingat benda ni. Kalau saya mati nanti, tolong buat benda ni. Tolong ingat kat saya, tolong doakan untuk saya. Kadang-kadang kita rasa, mengarutlah cakap macam ni, jangan cakap bukan-bukan. Itu bukan cakap bukan-bukan, tuan-tuan. Itu cakap yang baik. Menunjukkan seseorang itu mengingati apa yang dipesan oleh Nabi SAW, iaitulah banyak mengingati kematian. Baik, dalam riwayat Tabrani, terdapat juga tambahan. Bila Nabi kata, "Aktsiru zikra hazimil ladzat al-maut." Banyakkan mengingati mati. Nabi SAW tambah lagi dalam matan tu, dia kata, "Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiq min al-'aish illa wassa'ahu alayh wa la dzakarahu fi sa'ah illa dayyaqaha alayh." Maksudnya, orang yang banyak ingat mati ni, sama ada dalam keadaan dia susah, sama ada dalam keadaan dia senang, kedua-duanya memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Kenapa? Kerana Nabi SAW kata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengingati kematian dalam keadaan kehidupan dia sempit, dalam keadaan dia sedang diuji oleh Allah Azza wa Jal, melainkan mengingati mati akan memberikan dia keluasan. Seperti mana yang telah saya sebutkan pada kuliah yang lepas, kadang-kadang kita rasa dunia ni sempit. Dengan mengingati mati, jiwa kita akan jadi lapang. Kenapa lapang? Kerana kita tahu dunia ni bukan segala-galanya. Kerana kita tahu dunia ni bukan destinasi yang terakhir. Kan? Kalau kita pergi kat negara-negara yang ramai atheist, orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan, orang yang tak percaya kepada wujudnya hari kiamat, jadi apa-apa pada dunia dia, kita akan melihat kadar bunuh diri itu tinggi. Kan? Kita akan melihat kadar orang bunuh diri tinggi. Sebab apa? Sebab dia tak percaya pada hari akhirat. Dia percaya dia akan mati. Tapi lepas mati itu dia tak percaya dah apa yang akan berlaku pada dia. Sebab dia atheist. Kan? Dia tak tahu apa benda yang ada di sebalik kematian tu. Maka bila dunia dia hilang, tuan-tuan, dia rasa apa pun dah tak ada yang menunggu dia. Sebaliknya orang yang beriman, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sukar, bila dia ingat mati, kesukaran, kesusahan akan menjadikan dia ingat mati tu, kematian tu akan kata, alah hidup di dunia ni apalah sangat. Kan? Hidup dalam dunia ni apalah sangat. Saya, orang kata apa? Bukanlah orang yang hebat. Banyak kelemahan. Kan? Tapi saya cuba pujuk diri. Bila jadi apa-apa, berlaku kesukaran, berlaku kesempitan, kena fitnah, kan? Oh, saya bukan orang politik, pun kena juga kan kadang-kadang. Yalah kita hidup di dunia ni macam itulah. Ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi semalam baru sampai video, orang potong cut video saya, lepas tu buat fitnah kan. Jadi ada orang bagi kat saya satu video, disebarkan dalam TikTok, benda yang saya tak cakap. Dia potong kata-kata saya sekerat, sampai dipetik luar daripada konteks. Lepas tu dia tanya saya kata ini fitnah. Saya tunjuk video yang penuh. Tu dia kata saya yakin Ustaz, memang sebab tu saya tanya. Tapi kalau kita fikir geram kan, kita nak cari orang tu. Kan? Kita nak cari. Tapi kita kata dunia ni bukan lama. Dunia ni tak lama, dunia ni sekejap aja. Satu hari nanti orang yang buat begini pastinya akan dipertanggungjawabkan. Maka kita punya jiwa akan rasa tenang, kan? Kadang-kadang orang duk buat poster kat kita, pangkah muka kita, kan, buat dajal kat kita, batalkan program kita, kan? Jadi tuan-tuan, ingatlah mati. Kerana kematian itu adalah satu terapi. Ingat mati itu terapi. Percaya kepada akhirat terapi. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata baiklah, kalau tak diam. Maksud kalau tak ada perkataan baik nak disebut, diam. Perkataan baik nak disebut ni bagi orang biasa, orang Muslim, orang mukmin nak sebut benda baik bukan susah. Kan? Tapi kenapa Nabi sampai begitu tekan? Oh, kalau kamu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik, kalau tak diam. Seolah-olah macam Nabi tekan betul ni. Kamu beriman tak pada Allah? Kalau beriman pada Allah, berkata baik. Kamu beriman tak pada hari akhirat? Kalau kamu beriman pada hari akhirat, kamu kena berkata baik. Kalau tak, kalau kamu masih lagi beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau tak ada perkataan baik yang kamu mampu sebut, diam aja. Kan? Jadi, kita pun macam tertanya-tanya, kenapa ditekan begitu hebat dalam hadis ni? Sehingga ditekan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kerana kadang-kadang, berkata baik dalam situasi yang sukar, berkata baik dalam situasi yang getir, berkata baik dalam keadaan kita difitnah, berkata baik dalam keadaan kita ditekan, berkata baik dalam keadaan kita tak diberi ruang untuk membela diri, sangat-sangat sukar dan sangat-sangat susah. Hanya orang yang beriman je mampu buat. Berkata baik walaupun dia dimaki, berkata baik walaupun dia difitnah. Nabi kata kalau tak ada perkataan baik nak sebut, diam. Kenapa? Kerana bila kita nak buat sesuatu yang baik, berkata-kata dengan perkataan yang baik, ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar, kita tak harapkan apa. Kita harapkan bila sampai ke negeri akhirat yang bermula dengan kematian, kita nakkan sesuatu yang baik. Maka orang yang buat baik, dia tak harapkan apa-apa pun dalam dunia ni. Kalau orang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia buat benda baik, tak dibalas pun tak apa, no big deal. No big deal. Umpamanya, kalau kita cakap satu benda, kita rasa benda tu betul, ni Nabi suruh, yang ni Allah Ta'ala suruh, kita kena kecam disebabkan kita cakap benda yang baik. No big deal. Kalau sebab itu apa? Golongan salaf, kalau tak silap, Sufyan As-Sauri dia sebut, dia kata apa? Kalau kamu nak uji adakah kamu benar-benar ikhlas kerana Allah dalam berkata-kata, ayyastawiya, ataupun kita kata ayyastazamuka wa madihuka wa dhammuka fihi sawa. Kalau kamu betul-betul nak uji keikhlasan kamu, kamu buat sesuatu kerana kamu beriman dengan kamu akan mati dan kamu beriman dengan hari akhirat, kamu buat sesuatu yang betul, orang puji ke, orang keji ke, pada kamu sama. Puji tidak menambah semangat, keji tidak melunturkan semangat. Saya beginilah seadanya. Orang nak puji silakan, orang nak keji pun silakan. Kerana saya buat lillahi ta'ala. Jadi orang yang ingat kepada kematian, kata Nabi SAW, bila dia berada dalam keadaan sukar, kesukaran itu akan dirasa kecil dan akan diluaskan dengan dia mengingati mati. InsyaAllah di alam akhirat dia akan diberikan dengan ganjaran yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata wala zakarahu fi sa'ah illa dayyaqaha alaih. Dia tak akan ingatkan kematian dalam keadaan dia berada dalam keluasan, dalam kesenangan, melainkan kematian itu akan menyempitkan dia. Ketika mana dia dapat nikmat yang banyak, ketika mana Allah Ta'ala bagi dia pelbagai kurnia, dia kena fikir, aku ni kan, aku ni betul ke tak ni? Dah buat ke apa benda yang Tuhan suruh ni? Kan? Kalau kita kena sedar, sama ada kaya ataupun miskin, senang atau susah, terkenal atau marhain, berkuasa ataupun dipaksa, semuanya itu adalah ujian daripada Allah. Tak ada orang yang boleh keluar daripada dewan peperiksaan dunia ni. Semuanya ujian. Tapi kalau kita kira, kaya tu ujian, miskin pun ujian. Cuma kalau kita diberi pilihan, dah tentulah kita nak pilih jadi kaya je tak? Dia kata, saya nak jadi kaya lah Ustaz. Kaya lah best. Ada driver, makan wagyu, kan? Sedap lah. Tapi
Syekh Syaraf Al-Qudah, seorang pensyarah hadis, pensyarah saya, Syekhna Syaraf Al-Qudah, di dalam kitab dia Al-Hadiyun Nabawi fi Raqaid, dia memberikan satu simulasi. Dia kata apa? Dia memberikan satu perumpamaan dan gambaran. Dia kata, umpama orang-orang yang berada dalam peperiksaan ini, dalam dunia ni, seperti mana orang yang ada dalam kelas. Cikgu bawa buku mahal satu, tebal, cikgu bawa buku nipis satu. Kalau diberi pilihan, dah tentulah orang nak buku tebal dan mahal. Sebab apa? Sebab lebih bernilai. Jadi cikgu pilih secara rawak. Diberikan buku yang mahal dan tebal itu kepada orang-orang yang dia nak. Dan diberikan buku yang nipis itu kepada orang yang dia nak. Jadi bila dapat je buku tu, yang dapat buku tebal dan mahal akan rasa seronok lah. Sebab apa? Sebab dapat buku tebal. Dapat buku tebal daripada cikgu. Cikgu sayang kat aku lah. Kan? Korang ada? Korang tak ada. Kan? Korang ni marahin aja. Contohlah kan. Tiba-tiba cikgu pun buat pengumuman. Okey, semua dah dapat hadiah masing-masing. Dah, yang dapat buku nipis yang murah ni pun, buku 35 je dapat. Dalam hati kata, baik, tak payah. Saya ni boleh beli sendiri lah cikgu. Cikgu pun kata, semua dah dapat dah? Dapat dah kan. Dia kata, okey, dalam buku tu semua ada nota-nota. Cikgu dah letakkan nota. Setiap muka surat tu ada nota-nota. Jadi kita akan buat ujian, setiap orang akan diuji berdasarkan buku yang dia dapat. Soalan akan datang daripada situ. Masa tu siapa yang suka? Masa tu orang yang dapat buku 35 lah suka. Dia senyum balik pada orang yang dapat tebal. Kau hadah? Dia tanya. Kan? Inilah keadaannya. Di dalam dunia, nikmat yang kita dapat, banyak kita suka dalam dunia. Kita happy. Kan? Tetapi semuanya itu akan dihitung oleh Allah Azza wa Jal di akhirat. Jadi sebab itu orang yang berada dalam keadaan senang, bila dia ingat mati, dia akan cemas. Bila dia ingat mati, dia akan jadi takut. Sebab apa takut? Kerana semuanya akan disoal. Wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaq. Akan ditanya tentang hartanya, daripada mana dia dapat hartanya dan di mana pula hartanya itu akan dibelanjakan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mengingati mati akan menyebabkan orang jadi baik. Sebab dia tahu dia akan mati. Melupakan kematian akan menyebabkan seseorang itu rasa hidup ni lama, panjang. Bila lama panjang, dia akan kurang amal. Relaxlah ustaz, kita kan muda lagi. Tunggulah tua-tua sikit, barulah kita beramal. Kan? Kita ustaz, kita waktu muda cuma sekali je, dia katakan. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis kan disebut tentang kelebihan beramal waktu muda. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Satu pemuda yang menghabiskan waktu muda dia beribadat kepada Allah. Kenapa? Kerana biasanya waktu muda ni orang sedang fikir dunia dia. Nak beli rumah apa? Nak mulakan karier, nak memilih calon isteri, contohnya kan. Dia fikir yang tu dulu, biasanya anak muda. Tapi tiba-tiba ada anak muda yang beribadat kepada Allah. Dia ingat dia akan mati satu hari nanti. Dia bersungguh dalam ibadat kepada Allah. Nabi beri jaminan. Apa jaminannya? Sab'atun yazulluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah memberikan kepada mereka naungan yang tidak ada naungan lain melainkan hanya naungan Allah. Siapa dia? Wasyabun. Oh ya, Dr. Zaimi. Okey ke? Okey, sorry. Terkejut saya, masya-Allah, saya terkejut. Ingat mati dah kan? Masya-Allah terkeluar. Saya biasalah kadang-kadang kita dalam online ni dia akan berlaku seperti ini. Dia bagus sebab dia memberi satu kejutan kepada audience. Kalau audience yang tidur, yang mengantuk, bila kita keluar dia macam apa jadi kan? Jadi kita sambung balik insya-Allah. Ingat kau mati dah tadi? Kan? Silakan. Okey. Rupanya komputer yang internet yang mati sekejap. Saya minta maaf, ada masalah teknikal tadi. Tak ada masalah. Silakan Doktor. Okey. Nasib baiklah tak lama saya bercakap seorang-seorang tadi kan. Baik. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kat mana tadi saya lupa dah kan. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang kata Nabi SAW memberikan jaminan 7 golongan akan dapat naungan Allah di padang mahsyar yang tidak ada naungan lain melainkan hanya naungan Allah. Siapa dia? Pemimpin yang adil,
pemuda yang menghabiskan waktu muda beribadat kepada Allah, dua orang yang bersahabat kerana Allah, berkasih sayang kerana Allah. Tapi bukan LGBT lah, kasih sayang ni ukhuwah fi sabilillah. Saya kena sebut betul-betul sehingga orang salah faham lah. Kan? Jadi disebutkan 7 golongan. 7 golongan ni kalau kita tengok mereka ni soleh lah. Mungkin ada di kalangan kita yang kata, punya soleh takkan dapat naungan aja dekat padang mahsyar. Mungkin ada yang fikir macam tu. Naungan aja, dapat teduhan aja. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pertamanya kita kena tahu keadaan di padang mahsyar itu matahari sangat dekat dengan kepala. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan belum ada pengalaman pergi haji. Mungkin ada sebahagian yang dapat. Saya ada pengalaman pergi haji yang cowboy punya. Yang cowboy ni maksudnya waktu saya student, waktu saya buat degree dekat Mutah Jordan, saya pernah buat haji yang murah. RM5,000 boleh pergi haji. Dekat Arafah tu kemah pun tak ada. Kemah pun tak ada. Gelang pun tak ada. Kalau mati memang orang tak tahu orang mana. Saya pun tak tahu. Dia kata murah, saya pun pergi. Tengok-tengok gelang pun tak ada. Kan? Tapi nak bagi tahu, bila sampai dekat padang mahsyar, padang mahsyar pula. Bila sampai dekat padang Arafah tu, ramai orang. Ada orang yang ada kemah, ramai yang ada kemah. Duduk dalam kemah. Dalam kemah ada aircon. Kalau mahal sikit ada, kalau mahal sikit lah ada aircon. Kalau yang murah sikit ada kipas. Saya tak ada. Saya duduk berpokok. Kan, saya duduk berpokok kat Arafah tu. Mula-mula berteduhlah dekat kemah-kemah yang ada. Bila orang dah datang, saya kena keluar. Pada masa tu saya rasa bernilainya kemah. Bernilainya teduhan apabila berada di kawasan yang sangat-sangat panas. Itu naungan manusia tau. Itu kemah manusia. Ni naungan Allah Azza wa Jal. Sudah tentulah naungannya lebih istimewa daripada itu. Kerana waktu tu, waktu yang sangat-sangat dahsyat. Setiap orang menunggu untuk dihisap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebab itulah mengingati mati sangat penting untuk menjadikan kita ni sentiasa menjaga tata susila, menjaga amalan, menjaga tindakan. Sebab itu Nabi SAW ketika mana menyuruh kita banyak mengingati mati, Nabi ni dia tahu manusia ni adalah manusia. Kerana Nabi itu sendiri adalah manusia, maka Nabi tahu tabiat manusia. Kerana Nabi diberikan wahyu, maka Allah Azza wa Jal mensyariatkan beberapa perkara yang boleh menguatkan ingatan kita kepada mati. Kita tahu kita akan mati, tapi nak menghayati tu, nak ingat tu, diberikan pensyariatan. Manusia ada jasad dan ada roh. Manusia ni jasad dan roh. Yang tuan-tuan nampak saya ni jasad, tapi saya ada roh. Yang mana roh ini yang perlu untuk ingat mati. Tapi roh tidak mampu untuk ingat mati kalau jasad tidak membantu dia. Ini saya nak sebut. Sebab itu, kalau kita perasan, Allah Azza wa Jal mensyariatkan perkahwinan. Allah mensyariatkan perkahwinan. Kahwin ni untuk apa? Kahwin ni untuk menghalalkan sentuhan di antara suami dan isteri. Ini falsafah sikitlah. Cinta dekat mana? Cinta dalam jiwa. Kan? Cinta, perasaan ni dalam jiwa. Bila dalam jiwa, simpanlah dalam jiwa. Tapi dia rasa tak cukup. Sebab apa? Sebab dia perlukan sentuhan. Maka disyariatkan perkahwinan supaya ada sentuhan, maka melunaskan tuntutan yang ada di dalam jiwa. Itulah manusia. Iman di dalam jiwa. Bertambahnya iman dengan apa? Bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah. Bertambahnya iman dengan tafakkur. Macam mana nak tafakkur? Tengok kebesaran ciptaan Allah. Kan Nabi SAW kata, tafakkaru fi khalqillah. Kamu berfikir pada kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Tengok something. Rasa kebesaran Allah. Iman dalam jiwa bukan orang boleh nampak. Dizahirkan supaya orang layan kita sebagai Muslim. Tapi nak menguatkan iman di dalam jiwa, memerlukan sesuatu yang fizikal. Maka sebab itu disyariatkan salat. Sebab itu disyariatkan haji. Sebab itu disyariatkan puasa. Untuk apa? Untuk menguatkan apa yang ada dalam jiwa. Sebab tu orang yang faham betul-betul tuntutan iman,
dia akan kata amalan sebahagian daripada iman. Orang yang puasa, bila dia puasa, terasa tak? Bila kita puasa, puasa bukan apa pun sebenarnya, bukan dia buat apa. Dia bukan macam ibadat lain. Kalau ibadat lain tu ada sujud, ada rukuk. Solat ni ada sujud, ada rukuk. Kalau haji dia ada tawaf, dia ada sa'i, dia ada talbiyah. Tapi puasa ada apa? Kan ada apa? Tahan, jangan buat apa-apa yang membatalkan puasa. Jangan buat. Tapi perasan tak bila masuk bulan puasa ataupun bila kita puasa sunat, kita terasa diri kita dekat dengan Allah. Sebab jasad fizikal kita sedang rasa lapar. Tambah-tambah puasa sunat, dugaan dia lagi besar. Tengok Dr. Yusof makan roti kering pun bernafsu dah kita. Cicah kopi O je. Batal puasa kita. Sebab apa nak join sekali makan biskut lutut contohnya. Tapi bila orang yang boleh tahan, dia kata saya puasa sunat, kan? Dia akan rasa diri dia dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab fizikal dia itu sedang ditekan. Nafsu dia sedang ditekan oleh satu ibadat yang namanya puasa. Maka kebanyakan orang yang puasa ni, puasa sunat ke puasa wajib, waktu tu dia akan rasa baik. Dia jaga dia punya mulut dia, tak cakap benda yang kotor. Telinga dia jaga, mata dia jaga. Sebab apa? Sebab dia tahu fizikal dia sedang tunduk dan patuh kepada Allah. Maka mengingati mati dalam jiwa, dalam akal, dalam jantung, dalam jiwa manusia, dalam akal manusia. Nabi SAW suruh kita ingat mati. Tapi Nabi mensyariatkan fizikal kita untuk membantu akal dan fikiran, untuk membantu jiwa ingat mati. Dengan buat apa? Pertama sekali, ziarah kubur. Ziarah kubur. Nabi SAW sebut dalam hadis. Tuan-tuan tengok muka surat 43. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazurul qubur, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Pergi ziarah kubur, Nabi kata. Pergi ziarah kubur. Fazurul qubur, fa innaha tuzahidu fid dunya. Kerana kubur, bila kamu ziarah, akan menjadikan kamu ni tak bergantung dengan dunia. Wa tuzakkirul akhirah. Dan kamu ingatkan akhirat. Kamu ingat kamu akan juga dikuburkan di dalam tempat yang hampir sama seperti ini. Ada dua benda Nabi sebut. Kubur ingatkan kamu kepada akhirat satu, zuhudkan kamu, kurangkan pergantungan kamu dengan dunia yang kedua. Ini dua benda. Dan kita jangan sempitkan. Kubur ni untuk ziarah, dia bukan mesti kubur saudara. Walaupun kubur saudara ni kalau kita pergi, kubur kerabat ni kalau kita pergi, dia adalah kita panggil sentimental value dia tu. Tapi tak semestinya kubur kerabat je. Kubur siapa-siapa pun kita boleh pergi. Kan? Walaupun dalam cerita apa, ibu mertua aku kan dia kata, kenapa tuan menangis di kubur isteri saya? Kan? Tak ada masalah. Tuan silakan menangis. Walaupun ini kubur isteri saya. Kenapa? Kerana orang ziarah kubur, Nabi kata, yang pertama nak ingat akhirat. Nak ingat mati. Kan? Kita pergi ziarah kubur-kubur manusia ni nak ingat mati. Sebab kita pun akan pergi di situ. Kan dalam doa pun diajar kan? Wa inna insya'allahu bikumul lahiqun. Masuk je kawasan kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin. Kan? Kita doa macam tu. Maka antumus sabiqun kita kata. Minal muslimin wal mu'minin. Kan? Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikumul lahiqun. InsyaAllah kami akan menuruti kalian. So kita tahu kita akan pergi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Itu yang pertama. Mana-mana kubur. Bila kita rasa jiwa kita kerah, hati dah kerah, pergi kubur. Tengok kubur, ingat mati. Sentuhan tu ingat mati. Sentuh tu. Bukan sentuh tu untuk ambil berkat. Sentuh tu untuk rasa feel dia tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangkan kebergantungan kepada dunia. Nabi kata zuhud daripada dunia. Apa itu zuhud? Ini susah nak buat sebenarnya. Dia dalam dunia ni ada beberapa perkara. Iaitu yang pertama, takwa. Yang paling rendah sekali, takwa yang paling rendah ialah meninggalkan benda yang haram, buat benda yang wajib. Kemudian tinggi sikit pergi pada warak. Warak ni tinggalkan benda yang makruh. Dan juga tinggalkan benda yang syubhat yang ditakuti memudaratkan akhirat kita, memudaratkan barzah kita.
Yang ketiga paling tinggi zuhud, iaitu tinggalkan benda yang tak ada manfaat untuk akhirat. Dia tak bahaya pun, tapi tak ada manfaat, tak payah ambil. Wah, ini paling tinggilah. Kan? Sebab tu ramai orang Melayu nama dia Zahid, dengan harapan supaya tak ambil benda yang tak bermanfaat dalam dunia ni. Nah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila kita pergi ke kubur, terutamanya kubur tokoh-tokoh besar di dalam agama, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Abu Bakar, kubur Umar, kubur Muaz ibn Jabal, kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah, ni tokoh-tokoh besar dalam Islam. Bila kita pergi tu, selain daripada kita ingat mati untuk diri kita, kita akan rasa kerdilnya perjuangan kita, kerdilnya usaha kita nak dibandingkan dengan mereka. Maka kita tambah semangat untuk ikut jejak langkah mereka, ikut semangat mereka walaupun kita tak boleh tiru sebanding dengan apa yang telah mereka buat. Paling tidak kita akan ambil semangat. Kan? Kita akan kata jazakallahu anna wa anil muslimina khaira. Moga Allah membalas untuk kamu wahai pemilik kubur ini terhadap apa yang kamu lakukan kepada kami dan kepada Islam. Allah ganjari kamu dengan kebaikan. Jadi ziarah kubur ni tuan-tuan penting. Pergilah ziarah kubur. Mudah-mudahan kita akan dapat dua benda. Semangat untuk melakukan kerja-kerja agama seperti mana orang-orang yang ada dalam kubur tu pernah buat. Tiru semangat dia, contohi semangat dia, ambil pengajaran daripada kisah dia, dan juga mengingatkan kita juga akan mati satu hari nanti. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk ingat mati supaya kita ni menziarahi orang yang sakit. Ziarah orang sakit. Dan selain daripada kita pergi ke kubur, pergi ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni pun akan mengingatkan kita kepada yang kita satu hari nanti pun akan sakit. Kan? Jadi bila kita ziarah orang sakit, kita tengok dia sakit, kita doakan untuk dia. Dalam hadis banyak. Antaranya la ba'sa tahur insya-Allah. Tidak mengapa, ini membersihkan insya-Allah. Penyakit ni membersihkan. Ataupun kita doa Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifa shifa'u la yughadiru saqama. Atau kama qala Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan segala manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit. Ishfi wa anta syafi, berikan kesembuhan. Engkaulah penyembuh. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada penyembuhan melainkan hanyalah penyembuhanmu. Syifa la yughadiru saqama, berikan penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit. So dengan menziarahi orang sakit akan mengingatkan diri kita kesihatan yang Allah Taala bagi, umur yang Allah Taala bagi. Bila-bila masa saja Allah Taala boleh ambil. Bila-bila masa saja Allah Taala boleh hentikan kesihatan. Orang yang sihat-sihat tiba-tiba jatuh sakit, maka kita beringat. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, cuma bila kita kata ziarah orang sakit ni, kan, kita kena tahu jugalah. Syekh bin Utsaimin pernah ditanya soalan. Dia kata, Syekh, nak ziarah orang sakit ni, sakit yang macam mana yang kita nak ziarah ni? Kan? Syekh mengatakan, pertama, Syekh tak sebut pun kita fahamlah. Ziarah orang sakit ni, ziarah orang yang dia punya sakit tu tak membahayakan kita lah. Kalau orang tu kena COVID, janganlah pergi melainkan pakai PPE lah. Kan? Saja nak pergi ziarah orang sakit sedangkan dia tu ada sakit yang menjangkiti, janganlah. Firra minal majzum firaraka minal asad. Yang Nabi kata, larilah kamu bila nampak orang kena kusta seperti mana kamu nampak singa. Gitu juga. Syekh menjawablah, dia kata, sakit yang disyariatkan untuk kita ziarah ni ialah sakit yang menghalang orang tu daripada berjumpa dengan manusia. Maksudnya dia sakit tu sampai dia tak boleh jalan ke, dia sakit tu sampai dia terlantar kat rumah ke. Tapi kalau dia sakit tu sekadar sakit hati je, tapi dia keluar kat rumah, aku dengar cerita kau sakit, ya sakit hati, tunggu kat rumah, pergi balik aku nak ziarah, tak payahlah, sakit hati je, kan, umpamanya. Kan, sakit hati tak payah ziarah lah. Ataupun dia kata, aku dengar kau sakit, ya sesama, okey petang ni aku datang ziarah,
Itu taklah, tak perlu sebab dia boleh keluar. Dia boleh keluar. Yang disunnahkan ataupun yang disyariatkan ni dia terlantar di rumah, dia tak boleh keluar, dia melainkan dengan kesusahan, dengan kesempitan dia kita pergi ziarah dia. Cuma ulama ada beza sikitlah pendapat. Ya, ulama ada beza sikit pendapat tentang hukum menziarahi orang sakit ni. Hukum ziarah orang sakit ni dia ada hukum yang berbeza di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Dengar je orang sakit, jiran kita dan tak susah untuk kita pergi, dia kata wajib. Siapa yang kata wajib ni? Ibn Hazm. Ibn Hazm Al-Andalusi kata wajib. Sebab dia kata ada hadis yang Nabi SAW mengarahkan dengan fi'il amar. Nabi kata wa'udul marid. Pergi ziarah orang sakit. Dia kata al-amru lil wujub. Fi'il amar ni menunjukkan yang wajib. Tetapi Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan ia adalah fardu kifayah. Maksudnya tak semua orang kena buatlah. Bila ada sebahagian buat, terlepaslah kewajipan tu daripada orang lain. Tetapi majoriti ulama mereka mengatakan ziarah pesakit adalah sunnah. Kenapa? Mereka kata di sana ada dalil yang menunjukkan ia tidak wajib. Bila Nabi SAW pergi menziarahi orang sakit, Nabi tak ajak semua orang untuk sertai Nabi. Nabi tak ajak semua orang Madinah yang ada pada masa itu untuk ikut Nabi ataupun untuk ziarah bersama-sama dengan Nabi. Itu menunjukkan, kata mereka, ia bukan satu kewajipan. Begitu juga ia disebutkan dalam perkara-perkara sunat yang lain seperti hakul muslim alal muslim khams. Hak muslim ke atas muslim yang lain ada 5, Nabi kata. Bagi salam. Bagi salam bukan wajib, dia sunnah. Jadi sunnah. Begitu juga mengikut jenazah dia bila dia meninggal dunia, ini bukan wajib, ini sunnah. Jadi disebutkan dalam perkara-perkara sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita nak ziarah orang sakit, dia ada adab yang perlu kita lazimi. Ada adab yang perlu kita lazimi, tengok nombor 6, bab nombor 6. Ya, adab menziarahi pesakit. Yang pertama, bawa berita gembira. Maksudnya bila kita ziarah orang sakit, tujuan kita untuk ziarah yang pertama untuk diri kita nak ingat mati, betul. Tapi jangan sampai kita sebut dekat dia benda yang boleh menjatuhkan semangat dia. Sakit apa ni? Saya sakit sekian-sekian. Oh, samalah macam kawan saya. 2 hari lepas tu meninggal. Hati-hati. Contoh kan? Ataupun datang-datang, sakit apa? Sakit sekian-sekian. Ni kira macam nak mati dah ni. Bila lagi? Contoh kan? Jangan. Sentiasa buka pintu harapan kat dia. Supaya dia ada semangat nak sihat. Seperti Ibn Qayyim kata kan? Ibn Qayyim dia sebut. Dia kata, ruqyah syar'iyah. Jampi-jampi yang Nabi SAW ajar ni, dia salah satu daripada perubatan yang diajar oleh Nabi SAW. Tujuan dia, kalau kita tengok jampi-jampi Nabi kan, tujuan dia adalah untuk menambahkan keyakinan bahawasanya Allah itu penyembuh. Dan keyakinan untuk sembuh tu tinggi. Sebenarnya kalau tanya doktor pun sama. Tanya doktor pun, ubat ni memberi kesan, lebih memberi kesan apabila orang tu sendiri dia punya psikologi dia nak sembuh. Sebab tu kadang-kadang dia ada istilah dalam perubatan dipanggil apa? Placebo. Kan? Kadang-kadang dia bukan bagi ubat pun. Dia bagi satu ubat yang tak ada kena-mengena pun. Tapi dia kata makan ubat ni pakcik. Esok minggu depan dia datang, dia kata pakcik dah sembuh dah. Padahal bukan ubat pun. Kan? Sebab apa? Sebab dia punya psikologi dia nak sembuh. Okey? So bawa berita gembira. Yang kedua, kita doakan mereka lah. Seperti mana yang disebutkan dalam yang saya sebutkan tadi, tu di antara doanya lah. Ni saya banyak sebut yang lain, antaranya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Sebagai dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi kata man ada maridan lam yahdur ajaluh. Sesiapa yang menziarahi orang sakit yang ajalnya belum hadir lagi, yang ajalnya belum sampai, faqala indahu sab'a marrat, dan dia mengatakan, dia mendoakan di sisi orang sakit tu 7 kali sebut, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku bermohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arasy yang agung, untuk menyembuhkan kamu. Baca 7 kali.
Nabi kata illa afahu Allah Subhanahu wa taala min dzalikal marad. Melainkan Allah Taala akan sembuhkan dia. Kalau tak ajal tak sampai lagi lah. So kita baca 7 kali. So ini di antara doa-doa yang kita boleh baca. Baca 3 kul. 3 kul juga sebahagian daripada jampi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga doa yang saya baca tadi. Allahumma rabban nas azhibil ba'as, ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mungkin ada yang kata ustaz panjang sangat doa ni ustaz. Panjang sangat. Saya cadangkan tuan-tuan, saya cadangkan kita buat sistem pakai nota. Print, letak atas meja. Saya buat bila ada doa-doa yang saya nak hafal ni, saya buat. Letak atas meja, kita tengok, lama-lama kita hafal. Ataupun sekarang ni dah macam-macam apps ada kan. Doa-doa harian kan. So kita boleh play je e-voice. Kita dengar. Daripada kita dengar lagu-lagu yang tak berkenaan kan. Daripada kita dengar radio-radio yang banyak gelak daripada bagi maklumat contohnya. Kan? Dia buat lawak dia gelak umpamanya kan. Yang pagi-pagi yang kita buka radio, dia buat lawak dia gelak. Kita pun pelik. Dia penghibur ke dihiburkan diri sendiri. Jadi baiklah dengar zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ulama menyebutkan tidak menyusahkan pesakit. Jangan duduk lama sangatlah. Ataupun datang-datang, sebelum datang telefon. Assalamualaikum. Kami datang ni nak ziarah. Okey. Nak tengok dia ni. Tolong masak nasi biryani gam Contoh. Bawa 2 bas. Rumah kawan tu kecil je. So jangan menyusahkan dia. Kalau datang pun jangan lama-lama. Jangan lama sangat datang. Kerana dia membebankan pesakit. Melainkan kalau pesakit yang minta. Saya minta diri dulu. Saya kata nanti dulu. Temankan saya. So kita bolehlah duduk juga. Ya. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Memilih waktu yang sesuai. Nak ziarah orang sakit kena pilih waktu yang sesuai. Ini menunjukkan fiqh kita lah. Kepahaman kita. Fiqh. Pilih waktu yang sesuai. Bila nak datang ni? Dia kata lepas qiyamul nanti saya datang. Sebelum subuh saya datang umpamanya. Janganlah menyusahkan dia ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu di antara adab. Kemudian membaca talqin. Utamanya kalau dia dah memang nak meninggal lah, kita tengok dia pun dah nazak dah, kita baca talqin kat dia. Bukan baca talqin kat tepi kubur dah. Kita ajar dia la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang kalam akhirnya la ilaha illallah sebelum dia meninggal, dia akan masuk ke dalam syurga. Dan kalau nak baca surah Yasin pun di sisi orang yang nak meninggal, ada golongan salaf yang lakukan. Walaupun hadis-hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam isu ni adalah hadis yang dhaif. Tetapi sebahagian salafus saleh mengamalkan benda ni, tujuan mereka adalah untuk memperdengarkan orang yang nazak tu tentang cerita-cerita akhirat. Tentang cerita-cerita akhirat. Dia dengar cerita akhirat tu, dia akan bertaubat segera. Okey? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kalau bolehlah kita buka lah pintu pengharapan untuk dia. Kita kata kat dia sihat ni insya-Allah. Kan? Ataupun kalau kita tengok dia nak nazak pun kita bagi tahu kata banyakkan taubat, banyak minta ampun pada Allah. Waktu inilah kita nak buka pintu rajak. Kita masuk kepada bab yang ketujuh, ujian kesakitan. Kita kena tahu, bila Allah Ta'ala bagi sakit kat kita, tak semestinya Allah Ta'ala murka kita. Tak semesti. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak murka. Ya. Tapi ada kalanya Allah Ta'ala bagi kesakitan tu, dia nak suruh kita ingat. Dia nak suruh kita taubat. Dia nak suruh kita rasa kita ni manusia yang mana satu hari nanti kita akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Ibn Utsaimin juga kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sakit sebelum dia wafat. Bukan bermakna Allah Taala murka kat Nabi dah. Allah Taala nak mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sakit itu. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma min muslim yusibuhu adha min maradin fama siwa illa hatta Allahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu syajara waraqaha." Atau kama qala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa kesakitan, yang ditimpa kesusahan ataupun yang selain daripadanya yang menyusahkan dia, melainkan Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa dia seperti mana pokok-pokok menggugurkan dedaun. Ya,
Maka bila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesakitan, kita kena ingat Allah Taala nak cuci dosa kita. Kita kena ingat kalau kita sabar, kita mengharapkan Allah Taala kesian dekat kita, rahmat dekat kita, berkemungkinan bukan hanya dosa kita dihilangkan, tetapi darjat kita juga akan diangkat, insya-Allah. Dan kita kena usahalah untuk sembuh. Dan usaha untuk sembuh seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW kata, innallaha anzala da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawu wala tadawu biharam. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, yang bermaksud sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan Allah Taala juga menurunkan penawar. Dan Allah Taala menjadikan setiap sakit tu ada penawarnya. Berubatlah, jangan berubat dengan perkara-perkara yang haram. Tuan-tuan, sakit pun ada adabnya. Jangan minta mati ya. Melainkan kita kena letakkan beberapa orang kata apa, disiplin. Nak minta mati boleh, tapi kena sebut dengan ayat yang sangat beradab. Ya Allah, jika mati tu baik untuk aku, maka matikan aku. Kalau hidup tu baik untuk aku, maka hidupkanlah aku. Kenapa? Kerana Nabi SAW kata, la yatamanna ahadukumul maut wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Innahu idza mata ahadukum inqata 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan, jangan ada salah seorang daripada kamu yang bercita-cita untuk mati. Jangan, Nabi kata. Wala yad'u bihi. Jangan juga dia berdoa untuk mati. Jangan cita-cita nak mati, jangan doa untuk mati sebelum mati tu datang. Kerana apa Nabi kata? Kerana orang mukmin ni, kalau dia mati, amalan dia akan terputus dah. Sedangkan orang mukmin ni, umur dia tidak akan bertambah, melainkan kebaikan dia akan bertambah juga. Kerana orang mukmin ni, selagi mana umur dia ada, dia salat. Selagi mana umur dia ada, dia puasa. Selagi mana umurnya ada, dia sedekah. Selagi mana umurnya ada, dia zikir. Maka umur yang Allah Ta'ala beri, kalau dapat kepada orang mukmin, dia akan menambah kebaikan pada orang itu. Maka sebab itu Nabi SAW tak suka kita minta mati. Melainkan, Nabi kata, kalau nak juga kena doa, Ya Allah, kalau kematian itu baik untuk aku, matikan aku. Ya Allah, kalau hidup tu baik untuk aku, maka hidupkanlah aku. Kan? Cuma para ulama' dia luaskan lagi lah. Dia kata boleh minta mati. Selain daripada tempat yang saya sebut tadi tu. Yang keduanya, tempat boleh minta mati ni kalau nak mati syahid. Boleh. Dan dia kata, Ya Allah, matikan aku mati syahid. Seperti mana Muaz pernah berdoa untuk mati syahid disebabkan ta'un, umpamanya kan. Dibenarkan. Ataupun minta mati ni disebabkan oleh kerana takut bencana yang akan mengganggu gugat pegangan agama. Seperti mana doa Al-Imam Al-Bukhari. Dia doa juga kerana dia takut datangnya bencana yang boleh mengganggu gugat pegangan agama dia. Maka sebab itu dia minta. Maka tidak menjadi masalah. Ya? Sebab Nabi SAW kata, tawaffani ghaira maftun. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan aku tidak terfitnah. Aku tidak terkena bala bencana. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita berada dalam keadaan sakit, kita tahulah, bila kita berada dalam keadaan sakit, kita nazak, kita satu benda kena sangka baik dengan Allah. Dia dalam agama ni, adab beriman ataupun kita panggil apa? Keadaan beriman kepada Allah ni perlu digabung jalin 3 elemen yang sangat penting. 3 elemen yang sangat-sangat penting. Apa elemen tu? Elemen yang pertama, cinta kepada Allah. Yang ni setiap masa kena ada. Tak dinamakan beriman kepada Allah kalau dia kata dia beriman, dia salat tapi dia benci pada Tuhan. Tak boleh. Orang macam ni dia kufur, kafir. Tak mungkin. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman kepada Allah sangat-sangat cinta, sangat-sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bila disebut tentang iman, dia kena ada elemen yang kedua, elemen al-khawf. Elemen takut kepada azab Allah. Takut kepada azab, takut kepada neraka. Yang kedua.
takut kepada murka Allah. Yang kedua. Yang ketiga, ar-raja, harap kepada rahmat Allah. Tiga ni kena gabung jalin. Yang dua ni, yang saya sebut yang dua yang terakhir, iaitu al-khawf dan raja, kita kena seimbangkan. Dia macam main tarik tali. Macam mana main tarik tali? Dia macam bukan main tarik tali lah. Dia macam main apa? Main layar lah kan. Bila angin kuat, kita pasang layar. Contoh macam tu lah. Dia kena balance kan dia. Maksudnya bila kita berada dalam keadaan senang, bila kita berada dalam keadaan selesa, dalam keadaan sihat, lebihkan takut. Lebihkan takut. Supaya kita kekal beribadat, supaya kita menjauhi maksiat. Lebihkan takut pada Allah. Jangan buat benda tu, Allah Ta'ala murka. Jangan buat benda tu, azab Allah nanti kena. Itu yang pertama. Keadaan yang pertama, bila kita dalam keadaan selesa, lebihkan takut. Tapi kalau dalam keadaan yang dekat nak meninggal, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sukar, kita lebihkan raja. Kita lebihkan pengharapan pada Allah. Sebab tu saya tak setuju kalau orang yang kena musibah, contohnya kan, macam berlaku dekat Indonesia ke mana ke, kena tsunami ke, kena gempa bumi ke, kita yang tak kena ni, kita jangan sebut tu bala tu. Tu bala tu. Kalau kita nak sebut pada orang-orang kita tak apa, tapi jangan sebut secara terbuka sampai dia orang dengar. Sebab apa? Sebab dia orang berada dalam keadaan yang sukar. Dia orang tengah menghadapi musibah tu. Jangan buka pintu takut tu. Sebaliknya buka pintu harap, kerana dia orang ni sedang diuji. Dia orang ni sedang berada dalam keadaan sukar. Dia orang berada dalam keadaan menerima musibah daripada Allah. Buka pintu harapan seluas-luasnya supaya mereka kembali. Kadang-kadang ayat mesej nak disampaikan sama, tapi cara kita mengolah tu, reaksinya akan berbeza. Contoh, orang kena musibah, yang ni kena banjir, yang ni kena gempa bumi, kita kata, ni pada muka sebab kau banyak buat maksiat. Itulah pasalnya. Kita nak suruh dia sedar, tapi ayat macam tu tak sesuai. Tapi kalau kita sebut, alhamdulillah, Allah Ta'ala masih selamatkan tuan lagi. Allah Ta'ala nak ingatkan tuan tentang apa yang boleh berlaku pada tuan pada masa akan datang. Kembalilah, kerana peluang masih ada. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia hantar peringatan untuk kita sama-sama beringat. Kan lain tu. Lain tu nada dia. Jadi sebagai pendakwah, sama juga. Bukan kata manusia tu sendiri kena seimbangkan rajak dan khauf, pendakwah pun kena seimbangkan rajak dan khauf. Kan? Sebab tu kita tak boleh kata Allah sayang kamu setiap masa. Tak boleh. Seimbangkan. Kadang-kadang Allah murka. Ada waktunya Allah Ta'ala murka, ada waktunya Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala sayang kepada orang yang melakukan ketaatan. Allah Ta'ala murka kepada orang yang belagak, yang sombong, yang takabur, yang menipu, yang memanipulasi orang lain, yang menunggang agama. Banyak lagi benda boleh tunggang. Keldai, kuda, himar, zirafah boleh tunggang. Kenapa agama juga yang kau tunggang? Contoh. Maka benda-benda ni kita kena seimbangkan. Pendakwah pun sama. Bila Nabi SAW cerita pasal pelacur yang bagi minum pada anjing, diampunkan oleh Allah, Nabi nak membuka pintu pengharapan orang yang dah berada dalam dosa untuk kembali kepada agama. Bukan ia memberikan mesej untuk orang yang tak jadi pelacur, untuk jadi pelacur ramai-ramai, lepas tu bagi anjing minum. Ini bukan kempen. Ini mesej yang salah. Orang terlalu literal kan? Dia kata, tuan-tuan tengok ni. Bagi anjing minum, dia pelacur. Allah Ta'ala ampun. Esok kita apply. Lepas tu bagi anjing minum. Contoh. Ini bukan mesej yang Nabi nak sampaikan. Nabi nak sampaikan, buka pintu pengharapan orang yang telah berada dalam daerah maksiat. Bagi tahu Allah Ta'ala Maha Pengampun kalau kamu nak balik. Kalau kamu kekal duduk di sini, murka Allah datang. Maka insya-Allah Allah Ta'ala. So kita bila tengok orang sakit, buka pintu pengharapan. Taubat pada Allah. Macam mana yang kamu rasa kamu teruk pun, Allah Ta'ala Maha Pengampun.
Allah Ta'ala itu pernah mengampunkan dosa yang lebih dahsyat daripada ini. Siapa sangka manusia yang menentang Nabi sepanjang hayat seperti Abu Sufyan akhirnya menjadi sahabat Nabi yang mulia. Yang dulunya dialah penyebab berlakunya peperangan Badar. Dialah penyebab berlakunya peperangan Uhud. Dialah yang mengumpulkan orang untuk lawan Nabi di peperangan Ahzab. Waktu tu bila kita baca sirah, kalau tak baca sampai habis, sampai pembukaan kota Mekah punya sirah, kita geram Abu Sufyan ni. Oi, teruk Abu Sufyan ni. Lawan Nabi ke main? Tiba-tiba bila kita pergi tahun ke-8 Hijrah, waktu pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam. Dan bila kita sebut nama dia, kita sebut radhiyallahu anhu. Moga Allah meridai dia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi kalau Allah boleh ampunkan orang yang pernah angkat senjata lawan Nabi, orang yang pernah menyebabkan peperangan yang sampai Nabi sendiri cedera, pun Allah Ta'ala pernah ampunkan. Maka kita kena sebut pada orang yang sakit tu, Allah Ta'ala ampunkan kamu insya-Allah. Taubat sebelum terlambat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ada masa lagi? Tak boleh masa ni? Boleh Syed. Boleh insya-Allah. Muhasabah diri. Muhasabah. Mungkin yang belakang-belakang ni sebenarnya sikit-sikit je. Baca sendiri pun boleh kan? Saya cuba ambil mana-mana yang penting lah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ini juga penting. Bersedia untuk mati dengan cara muhasabah diri. Sebab kadang-kadang, ya macam orang yang selalu berceramah macam saya ni lah kan. Kadang-kadang kita lupa muhasabah diri. Kan? Kadang-kadang saya dengan Dr. Yusof ni, saya baik dengan Dr. Yusof ni kan. Kami selalu jugalah sembang, kadang ada grup sekali. Kadang-kadang saya perlukan nasihat-nasihat seperti orang macam dia kan. Dan grup-grup yang lain pun kadang-kadang kita kena budayakan. Kadang sakit juga bila orang duk kritik kita kan. Tapi ada waktu-waktunya kita perlu. Jadi cara nak muhasabah diri, yang pertama kita kena buat self evaluation. Kita kena tengok diri kita ni, aku ni betul ke tak? Sebelum tidur tu letak tangan atas dahi, fikir, betul ke tak aku buat? Yang keduanya mencari teman yang saleh. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan berada di atas agama teman rapat. Jadi nak mencari orang yang saleh ni yang paling penting sekali. Yang paling penting sekali, teman yang paling rapat dengan kita, pasangan hidup kita. Sebab tu Nabi kata, fadhfaru bidzati din taribat yadak. Cari pasangan yang mempunyai pegangan agama. Tangan kamu akan beruntung. Tangan kamu. Kenapa kena cari yang ada agama ni? Kerana yang ada agama ni akan menjadikan diri kita ni ada check and balance. Selain daripada isteri, teman-teman rapat. Kena cari orang yang boleh tegur kita. Satu orang hamba Allah. Saya ada seorang kawan, sahabat saya di UPSI. Kami masuk UPSI lebih kurang sama lah. 2008. 2008 yang masuk UPSI sebagai tutor sama-sama, lepas tu sambung belajar. Ada benda tak betul yang saya tulis, ada benda tak betul yang saya buat, dia akan tegur. Tapi sebelum dia tegur tu, dia sebutlah, saya ni sahabat awak, aku ni sahabat hang, ni benda yang tak kena. So bila ada seorang sahabat yang mampu tegur kita secara direct, ni sahabat yang baik. Teruskan kawan dengan dia. Jangan katakan dia, awak terlalu baik untuk saya. Saya pun block awak daripada WhatsApp. Jangan macam tu. Dan kawan pun, kita pun bila nak jadi kawan yang baik, kita pun kena buat benda yang sama. Nampak benda tak betul dia buat, tegur dia. Tapi nak tegur orang, nak tegur sahabat ni bukan senang. Kan? Nak tegur sahabat ni tak senang. Sebab tu Nabi SAW memberikan beberapa formula. Kita tengok dalam hadis, Nabi SAW memberikan beberapa formula. Formula yang pertama, kalau kita ada kawan, halal untuk kita sentuh dia, laki dengan laki. Kita sentuh dia, pegang bau dia. Seperti mana yang Nabi SAW pernah buat pada Ibnu Umar. Sebelum Nabi memberi nasihat kepada Ibnu Umar, Nabi sentuh bau dia. Lepas tu baru Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Hiduplah kamu dalam dunia ini seperti mana kamu ni orang asing ataupun orang yang berhenti seketika untuk mencari bekalan, sedangkan kamu adalah pun musafir, orang yang bermusafir. Itu pertama. So kita sentuhlah, pegang bau dia. Waktu ni tak boleh lah. Waktu COVID ni tak boleh. Kena ada social distancing, kan? Tapi waktu-waktu biasa boleh sentuh bau. Pegang tangan.
kan. Tapi yang halal disentuhlah, anak dara orang janganlah, kan. Ya. Perempuan pun sama kalau boleh sentuh. Tapi perempuan no problem sebab perempuan memang suka sentuhan-sentuhan, ya. Kemudian tuan-tuan, antara cara nak tegur juga, kita mulakan dengan mukadimah. Dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW beritahu. Oh, esok dah bagi surat kan. Okey. Baik. Di antara benda yang kita boleh amalkan juga yang Nabi SAW anjurkan, dalam hadis Abu Daud, Nabi kata, seseorang bila dia sayang kepada sahabatnya, kan, idza ahabba ahadukum akahu falyu'limhu annahu yuhibbu, atau kama qala. Apabila seseorang sayang kepada sahabatnya, bagi tahu kat dia sayang kat sahabat dia. Kita dengar macam sweetnya, kan? Sweet. BFF, best friend forever. Ini bukan BFF yang macam sweet-sweet ni. Tiba-tiba nak bagi tahu aku sayang kau. Tak apalah. Tapi di sana ada tempat yang kita kena buat benda ni. Dan saya dah cuba berjaya. Kita nak tegur sahabat kan? Sebelum kita nak tegur, kita kena bagi tahu kat dia, teguran kita buat ni sebab kita sayang kat dia. Aku ni sayang kat hang sebab hang sahabat aku. Jadi hang kena terima, hang fikirlah apa yang aku cakap ni. Mudah-mudahan ada kebaikan lah daripada apa yang aku sebut. Yang hang buat ni tak betul. Yang hang buat ni bahaya. Yang hang buat ni dosa. Dan dia akan fikir, oh, teguran ni bukan sebab teguran dengki. Teguran ni bukan sebab teguran sakit hati. Teguran ni dibuat atas dasar kasih sayang seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain. So, ini yang sangat penting. Ya, sebelum kita orang kata apa nak pergi tegur orang lain, kadang-kadang teguran sahabat ni yang sangat bernilai bagi kita. Dan yang ketiga, banyakkan menghadiri majlis ilmu. Hadir majlis ilmu. Boleh muhasabah diri. Kadang-kadang bila ustaz sebut satu benda kan, rasa macam berdesing telinga tu. Ustaz ni sindir aku ke? Ni sindir aku ke ni? Contoh, kita terasa macam tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia bukan ustaz tak tahu pun. Allah Ta'ala gerakkan jiwa ustaz tu untuk sebut satu benda, kena kat kita. Contohnya macam saya dulu, saya hadir satu kelas. Masa dekat Jordan lah, saya hadir satu kelas, ada seorang syekh ni. Dia ni bekas mufti Iraq. Orang tua selalu bagi nasihat. Saya masuk dalam kelas dia sebut satu benda. Saya rasa, syekh ni macam peli aku je kan. Tapi fikir-fikir balik, dia tahu ke? Tak ada, manusia tak tahu benda gaib. Tapi Allah mungkin hantar dia untuk tegur kita, gerakkan hati dia untuk tegur. Jadi bila mana kita terasa dengan satu teguran, rasa tersentuh dengan satu teguran dalam majlis ilmu, kita kena rasa syukur kerana Allah masih lagi memberikan hayat pada jiwa kita. Jiwa kita masih hidup. Bila kita dengar kuliah majlis ilmu ni, rasa macam kena empuk-empuk kepala. Rasa macam kena hirih-hirih jiwa. Siap kena seperah dengan salimau lagi contohnya kan. Pedih tu. Something sedang berlaku pada jiwa. Muhasabah diri sedang berlaku. Maka bersyukurlah pada Allah kerana Allah masih menjadikan jiwa kita masih hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda kematian. Sana, mati ni ada tanda. Ada orang dia tulis 100 hari sebelum mati. Hari ke-100 tanda dia macam ni. Hari ke-90 tanda dia macam ni. Setiap hari tu ada tanda-tanda. Orang tanya saya, betul ke Ustaz? 100 hari ni punya tanda. Saya kata, mana kita nak tahu 100 hari punya tanda? Sebab bila kita nak kira, kita kena tahu mati kita bila. Kan? Kita kena tahu mati kita bila. Bila dah mati betul, baru kita boleh kira. Oh, 100 hari sebelum tu, 100 hari sebelum saya mati betul-betul ni tandanya. 99 hari sebelum saya mati ni berlaku. Dah orang tu dah mati, macam mana nak cakap? Kan? Orang tu dah mati dah. Lepas tu dia bangun. Sebenarnya 100 hari sebelum ni, tulis-tulis semua. Tak ada orang tulis lah. Sakit apa ni, orang mati bangun balik. Kan? Orang pun lari ya. Dah jadi apa, zombie lah kan. Itu yang kita kena tahu, tidak ada tanda yang khusus. Tapi ada ke tanda-tanda yang tertentu? Mungkin Allah Ta'ala bagi pada setengah orang yang dia perasan. Umpamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan sebelum dia meninggal, dia mimpi ayam. Saya tulis kat situ, tuan-tuan, betul kan dekat buku dia, muka surat 80. Dia bukan dengar bunyi kokokan ayam, silap tu. Dia mimpi ayam patuk pinggang dia.
ayam patuk dia punya pinggang. Itu Umar punya mimpi. Jadi dia terasa seolah-olah memang dia dekatlah nak mati. Dan betul lah memang dia kena tikam kawasan tu. Kan? Dia kena tikam kawasan tu. Jadi bila berlaku kematian adalah adab-adabnya, antaranya tutup mata. Kalau ada orang kematian meninggal, orang mati di tempat yang kita, tutup mata dia, tutup seluruh badan dia dengan kain, bersabar dan banyak menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita baca doa yang Nabi ajar, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ataupun wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan saya pahala di dalam musibah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li, dan gantikan saya dengan benda yang lebih baik daripada apa yang diberikan. Ummu Salamah membaca doa ni dan Allah Taala gantikan yang lebih baik, iaitu Abu Salamah meninggal, dia baca doa ni, Allah Taala gantikan suami dan Rasulullah SAW. Kemudian membaca doa untuk si mati, bersegera melangsaikan hutang si mati kalau ada, dan mandikan jenazah. So mandikan jenazah ni seperti biasa mahram yang sama jantina ataupun isteri ataupun suami kalau pasangan dia meninggal. Waktu memandikan, kita tutup aib dia. Kemudian tata cara mandi disebutkan juga dalam buku ni, tuan-tuan boleh baca. Kemudian mengkafankan. Kafankan ni pun apa saja jenis kain yang suci, yang bersih dibenarkan, tetapi yang afdalnya adalah kain putih. Tidak digalakkan kain sutra ataupun kain songket kerana ia dianggap sebagai membazir. Apa-apa kain yang mahal tak perlu, hanya perlu kain biasa yang berwarna putih. Ya, bilangan kain, laki 3 lai, perempuan 5 lai, dan begitulah diselesaikan dan dibawa ke kubur. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan kita sedikit peringatan, memberikan kita sedikit tazkirah. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat, peringatan untuk kita sama-sama beringat. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Dr. Uzaimi. Masya Allah, kita berjaya menghabiskan buku ni daripada awal hingga akhir. Ada banyak persoalan yang timbul. InsyaAllah saya akan tanyakan beberapa perkara berkaitan dengan ni. Yang pertamanya Dr. Uzaimi, berkaitan dengan hukum berubat ketika sakit. Sebab ada berlaku perbincangan. Ada yang mengatakan kita ni hanya berubat bila kalau sakit itu dia membawa kepada kematian. Sebab Quran kata wala tulqu ila aydikum wala tulqu ila tahlukah, kan? Maksudnya jangan letakkan diri kamu ke lembah kebinasaan, ayat 195 Al-Baqarah. Ada yang kata bila kalau sakit sikit-sikit macam selsema tadi tu, sabar je lah. Kan? Maksudnya tak payahlah berubat, lagi kita boleh dapat tambah pahala dan sebagainya. Kalau demam pun macam tu. Jadi yang pertamanya soalannya adalah, apakah konsep berubat yang perlu kita fahami? Itu yang pertama, insyaAllah. Okey. Pertama sekali, memang ulama berbeza pendapat tentang hukum berubat. Kerana hadis-hadis yang datang dalam masalah ini ada pelbagai versi. Hadis yang saya baca tadi, innallaha anzala da'wa dawa wa ja'ala likulli dawa fatadawaw wa la tadawa biharam. Hadis Abu Daud atau kama qala. Nabi mengatakan Allah menurunkan penyakit dan Allah Taala menurunkan penawar, dan Allah menjadikan bagi setiap sakit itu ada penawarnya. Maka berubatlah dan jangan berubat dengan perkara yang haram. Okey. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tidak menggalakkan seseorang untuk berubat. Seperti mana ada seorang perempuan, kan, dia kata inni usra. Sesungguhnya aku ini dia macam fit, dia suka fit, kan. Dalam bahasa perubatannya fit lah kot lah. Dia suka macam sakit tarik lah, sawan lah, kan. Wa inni atakashaf, dan bila sawan tu dia suka terbuka dia punya aurat. Maka perempuan ni suruh Nabi SAW, minta supaya Nabi SAW doakan dia. Dan Nabi SAW kata kat dia, kenapa tidak sabar? Walaki ajar, dan bagi kamu ada pahala. Tapi dia kata aku selalu terbuka aurat. Maka Nabi SAW pun doa untuk dia. Betul? Maka saya nak kata apa? Di sini ada isyarat daripada Nabi SAW bahawasanya sabar menahan sakit itu juga ada pahala. Oleh kerana itulah ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama, ini aliran-aliran, orang kata apa? Ulama-ulama aliran yang lebih kepada kesufian, mereka mengatakan makruh berubat. Sebab apa? Sebab dia orang kata bila berubat ni dia
mengurangkan kebergantungan kepada tawakal. Bila berubat ni maksudnya kita dah pergi kepada sebab. Kan? Kita tak pakai tawakal dah. Itu yang pertama. Sebahagian ulama mengatakan berubat ini adalah harus. Nak boleh, tak nak pun tak apa. Tetapi ada juga sebahagian ulama yang mengatakan berubat ini adalah sunnah. Tetapi sebahagian daripada mereka memperincikan. Mereka kata kalau ubat itu dipercayai menyembuhkan dan penyakit yang dia hadapi itu mematikan, maka pada waktu itu wajiblah dia berubat. Jadi, saya nak sebut di sini, kita tak nafikan orang kata apa, menanggung kesakitan itu, sabar dalam menanggung kesakitan itu adalah pahala. Tetapi memakan ubat untuk menyembuhkan sakit juga pahala. Juga pahala. Jadi, kalau tanya kepada saya mengatakan, kalau perubatan ini dipercayai menyembuhkan dan penyakit itu tidaklah membawa kepada, orang kata apa, tidaklah membawa kepada kesakitan, kematian, maka ia tidaklah membawa kepada satu kewajipan disunat. Tapi kalau sampai membahayakan nyawa pada masa itu, menjadi wajiblah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mencampakkan diri dalam kebinasaan. Nah, Allah Taala suruh menyebut sesiapa yang menghidupkan satu nyawa seolah-olah faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia menghidupkan seluruh kemanusiaan. Jadi menyelamatkan nyawa itu adalah satu, orang kata apa, satu tuntutan di dalam agama. Sebab hifzun nafs kan, dia termasuk dalam menjaga nyawa itu, termasuk dalam maqasidus syariah. Wallahu a'lam. Tapi yang menarik ni Ustaz, kita tahu masa Nabi nak ambil wafat. Jadi ada sebahagian yang berhujah ketika mana ubat dibawa kepada Nabi, kemudian Nabi dia tak nak minum ubat tu. Kan Nabi La taluduni. Jadi Nabi minum kan, lepas tu Nabi kata semua kena kan. Yeah. Kecuali Abbas, tak silap Ibnu Abbas, sebab dia tak ada dekat situ. Jadi ada yang menggunakan hujah di sini berdasarkan riwayat ni. Ini dah tunjukkan bahawa kita tak perlu ubat. Ubat-ubat ni semua kena tolak tepi. Nabi sendiri masa sakit dia tak ambil ubat. Macam mana pandangan tu? Okey. Pertama sekali, Nabi SAW sendiri menunjukkan yang Nabi ni, dia pertama kita tengok sebelum pergi yang tu, sebelumnya jawab itu, kita kena ada mukadimah. Hadis ni dia bukan hanya ada pada perbuatan, hadis juga ada pada perkataan dan perakuan. Contohnya Nabi tak makan dhab. Tapi adakah kita dilarang makan dhab? Kita dibenarkan makan dhab. Khalid makan tapi Nabi tak nak. Kerana Nabi rasa geli lah. Tapi Nabi tak haramkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis-hadis yang berbentuk perkataan, banyak hadis Nabi suruh berubat. Tapi Nabi kata jangan berubat dengan benda haram lah. Still ulama berbeza pendapat. Boleh tak berubat dengan benda haram kalau tidak ada alternatif? Kan, kalau tak ada alternatif dan dipercayai ia menyembuhkan, dengan kajian, dengan fakta, ia menyembuhkan, ada ulama yang membenarkan. Dan kebanyakan ulama pun dia kata kalau tak ada alternatif, dibenarkan kerana darurat. Okey? Manakala hadis Nabi SAW yang Nabi kata la taludduni, jangan kamu letakkan ubat di mulut, sebab ladud dalam bahasa Arab, ladud ni maksudnya satu ubat yang diletakkan di sisi mulut. Ya, diletakkan di sisi mulut untuk sakit yang dipanggil sebagai sakit zatul janb. Sakit zatul janb ni jangkitan yang terkena pada selaput paru-paru. Saya tak tahu dalam bahasa Inggeris ni apa dia punya ni, tapi dia dalam bahasa Arab dipanggil zatul janb. Sakit ataupun jangkitan infection yang berlaku pada paru-paru. Maka bila Nabi SAW pada waktu tu Nabi macam tak sedar diri, terlalu sakit tu, mungkin Nabi SAW terlelap sekejap ataupun terpengsan sekejap. Kan? Orang yang ada kat situ, para sahabat yang ada kat situ, isteri Nabi yang ada kat situ, dia macam cemas lah. Kan? Cemas lah apa nak dibuat dengan Nabi ni. Kan? Maka dia orang letakkan ubat tu kerana dia orang rasa macam Nabi ni ada simptom tu. Sebab sebelum tu memang Nabi SAW ada sakit di kawasan pinggang ke atas. Memang ada riwayat menyebutkan. Jadi bila dia orang tengok simptom ada, Nabi tak nak. Dia orang berkatalah karahiyatil marid liddawa. Nabi tak nak. Ni bukan sebab Nabi tak nak, tapi sebab orang sakit memang tak nak makan ubat. Kan? Saya kadang-kadang kita semua samalah, bila kita sakit, orang yang tak sakit yang suruh makan ubat, jom pergi hospital ambil ubat. Yalah sikit ni. Tapi kalau orang lain sakit, kita pergi ambil ubat dulu kan.
Memang ada jenis. Bukan kata memang aja. Memang kebanyakan kita susah nak makan ubat. Jaranglah saya jumpa. Syekh, entah. Kalau makan suka makan apa? Saya suka makan ubat. Order situ. Jaranglah. Biasa orang kata makan nasi Arab ke. Kan? Makan durian musangking ke. Kan? Jarang dia kata hobi saya makan ubat. Jaranglah makanan kegemaran adalah ubat. Jarang. Kerana orang sakit yang dipaksa makan ubat ni yang perlu makan. Jadi dia orang faham, dia orang kata. Yang dia orang faham daripada larangan Nabi tu bukan larangan agama. Tapi dia orang kata karahiyatil maut liddawa. Orang karahiyatil marid liddawa. Orang sakit yang tak suka pada ubat. Dia orang letak juga. Bila Nabi bangun, Nabi tengok ada kesan ubat, Nabi paksa semua makan. Kalau makan ubat tu tak boleh, Nabi tak suruhlah makan. Abbas dia tak kena sebab dia kata Nabi kata Abbas tak payah sebab masa korang buat ni Abbas tak ada kat sini. Mungkin Nabi tahu Abbas baru sampai lah. So Abbas tak kena, Abbas selamat. Yang lain tu semua pakai makan belaka. Sebab apa? So Ibn Hajar kata dalam syarah hadis ni, dia kata Nabi tak nak makan yang tu berkemungkinan kerana Nabi tahu dia bukan sakit zatul jan. Sangkaan orang je, sangkaan isteri-isteri dia je yang Nabi tu kena zatul jan. Penyakit apa baru tu. Nabi tahu dia tak kena. Jadi makan ubat tu tak berfaedah. Dia macam makan ubat yang tak ada faedah, membazir ya. Yang kita bincang dalam debat tu lah kan. Ivermectin ni bermanfaat ke tidak kan? Kalau kita tak bermanfaat, apa kita nak makan? Itu satu. Yang kedua, takwilan yang kedua, berkemungkinan kerana Nabi SAW tahu yang Nabi nak wafat dah. Kerana kan sebelum mana-mana Nabi diwafatkan oleh Allah, Allah Ta'ala akan beri pilihan pada Nabi, nak hidup lagi ataupun nak pilih untuk mati. Kan dalam hadis Nabi sebut kan. Hadis Musa pun, sewaktu malaikat maut datang kat dia, kan Allah Ta'ala bagi pilihan dekat Musa. Nak mati ke ataupun nak hidup lagi, nak berapa tahun hidup lagi. Maka, ada juga yang kata disebabkan Nabi SAW tahu yang Nabi memang dah memilih pun untuk wafat, jadi tak perlu pakai ubat. Tapi Nabi SAW sendiri, waktu Nabi sakit, Nabi mengikat kepala untuk mengurangkan sakit. Nabi SAW celup dalam air, baca 3 kul dan letakkan di kepala. Walaupun itu bukanlah menyembuhkan, tetapi ubat ni dia bukan hanya menyembuhkan. Dia juga kadang-kadang mengurangkan sakit pun dikira sebagai ubat juga. Maka saya mengatakan, hadis ini tidak boleh dijadikan hujah untuk kita menolak ubat secara total. Wallahu a'lam. Saya suka perkataan Ibn Rajab dalam kitab dia Jami' Ulum wal Hikam. Dia kata apa? Dia kata tawakal itu keimanan, manakala ikhtiar itu ketaatan. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang orang kata kat kita kan, hang ni aduh ambil ubat pun tak ada tawakal. Tawakal ha? Kita kata apa? Kita kata tawakal keimanan kita pada Allah. Ikhtiar ketaatan kita pada perintah Allah. Kerana Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar, Nabi SAW suruh kita ikhtiar, maka kita ikhtiar. Nabi SAW pergi perang pakai baju besi, pakai helmet besi. Adakah Nabi tak bertawakal? Tak. Nabi bertawakal pada Allah. Tapi Nabi ikhtiar, Nabi tunjuk sebab dan musabbab. Dunia ini berjalan dengan cara itu. Contoh, kita lapar umpamanya. Lapar. Pergilah makan. Tak, saya tawakal. Allah yang bagi saya kenyang. Taklah Allah Ta'ala jadikan pengenyangan itu. Boleh ke pengenyangan? Kekenyangan. Kekenyangan itu datang melalui makan. Kan? Jadi, kita kena faham dunia ni berjalan macam mana. Ini yang kadang-kadang menjadi polemik lah antara kita dengan kawan-kawan kita yang tak setuju dengan SOP dan sebagainya bila wabak ni. Sebab itulah bila kita kata SOP ni dibuat untuk menjaga nyawa. Ada yang kata tawakal je lah, kita tawakal. Tawakal itu perlu, tetapi usaha juga tidak perlu untuk dinafikan ataupun tidak perlu untuk dibuang. Kan? Sama jugalah kita pergi cabut gigi kan. Pergilah cabut gigi. Tapi sebelum cabut gigi, injeklah dulu bagi kebas. Takkan nak cabut terus. Tapi golongan ini, waktu cabut gigi dia nak injek. Tak nak bagi sakit. Tapi injek-injek yang lain tak mau. Ini kena tanya Dr. Syed Khalid lah. Dia lagi pandai. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, berkenaan dengan isyarat kematian, okey, yang tadi tu jelaslah bahawa maksudnya bukan dia menolak berubat, tapi ada sebab, sama ada sakit tu dia bukan sakit yang memerlukan ubat tu ataupun Nabi nak wafat. Jadi siapa yang mengambil luar konteks tu, kefahaman dia salah lah. Okey. Cuma yang ada satu lagi yang menarik perhatian saya berkaitan dengan isyarat kematian. Sebab dulu saya pernah baca lah ketika membaca perbahasan antara Sunni Syiah dulu.
Saya suka satu riwayat di mana yang bila sahabat ni terutamanya Ahlul Bait, mereka suruh Abbas suruh Ali pergi tanya dekat Nabi pasal apa urusan khalifah ni. Ini membatalkan dakwaan Syiah yang kata dilantik di Ghadir Qum. Sebab kalau dah lantik di Ghadir Qum, buat apa nak pergi tanya lagi kan? Cuma yang menarik kat situ, seolah-olah Abbas ni dia dah tahu Nabi akan wafat. Jadi maksudnya, boleh tak ilmu ataupun sebahagian orang dia ada satu ilmu ni mungkin berdasar pemerhatian dia, pengalaman dia tengok seseorang dia rasa orang yang dah nak wafat. Macam mana pandangan Ustaz? Yang ni kita tak boleh nafikan sebab orang-orang beriman ni dia kan ada firasatnya. Dia ada firasat. Omar pun telahan-telahan dia banyak tepat. Ini firasat orang yang beriman yang dia tidak boleh menjadi hujah. Maksudnya kita tak boleh pegang sebagai ia satu dalil agama. Tetapi kadang-kadang telahan orang-orang saleh ini Allah Ta'ala berikan dia firasat-firasat yang tajam. Ini sebut juga oleh Ibn Qayyim juga sebut benda ni. Kan? Firasat-firasat orang yang muttaqin. Firasat-firasat orang yang beriman. Fa innahum yanzuruna bi nurillah. Mereka ini apa ni orang kata? Melihat dengan cahaya Allah. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan ilham kepada mereka dan ilham mereka itu tepatlah. Ya. Baik. Sorry. Dr. Irwan pun ada beritahu bila turun je surah An-Nasr. Kan? Surah An-Nasr Ibn Abbas yang muda tu pun dia tahu. Maksudnya Nabi SAW pun tak lama lah. Kan? Tak lama dengan kita. Jadi ini benda-benda yang kita tidak boleh nafikan, tetapi ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam agama. Tapi boleh dijadikan sebagai ruang istiqnas. Apa itu istiqnas? Kita bolehlah jadikan sebagai panduan. Sebab Umar pun dia apa? Dia pun tahu kan bila dia mimpi itu dia rasa macam dia tak lama lah. Diri dia sendiri pun kadang-kadang dia rasa macam aku tak lama lah. Itulah di antara. Jadi yang tu boleh lah. Cuma kita listkan 1 hari, 3 hari, 5 hari. Itu tak ada lah. Dia tidak ada dia tidak ada petanda yang spesifik sama. Masa tu tak ada lah. Ya, dia tidak Kemudian, ada spesifik. Ustaz, berkaitan dengan kematian mendadak ni, adakah dianggap satu benda yang tak elok, kematian secara mendadak? Okey. Dalam istilah syarak dipanggil mautul fajaah lah, mati tiba-tiba. Ada hadis berkenaan dengan mautul fajaah, tetapi riwayat itu tidak begitu kukuh. Ya. Tetapi sebahagian daripada golongan salafus saleh, mereka memang ada berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan mereka ini dengan kematian yang mengejut, kerana mereka bimbang mereka tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mautul fajaah. Tapi adakah ia bermaksud seseorang yang mati dalam keadaan mautul fajaah, adakah bermaksud mereka ini confirm orang yang tak bagus ataupun confirm akan kena orang kata apa? Azab daripada Allah? Tidak. Kerana kematian ini betul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan innamal a'mal ya bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada penutupnya. Yang ni maksudnya kalau penutup amalan kita itu adalah iman, maka semua amalan-amalan yang kita buat sebelum tu akan dikira. Tetapi kalaulah kita mati dalam keadaan kita kufur, semua amalan baik yang kita buat sebelum tu akan dianggap sia-sialah. Contoh dalam hadis Nabi SAW sebut wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dalam hadis Nabi SAW sebut, hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata ada salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga, tak tinggal antara dia dengan syurga melainkan satu hasta ni. Dekat dah nak masuk syurga. Catatan Tuhan mendahului. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk dalam neraka. Ada juga salah seorang daripada kamu, Nabi kata, beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka tu tak lain tak bukan hanya satu hasta. Catatan Tuhan mendahului. Catatan kitab mendahului. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Sebahagian ulama moden hari ini tolak hadis ni. Dia kata hadis ni ada bau jabariyah.
Seolah-olah macam nak kata Allah paksa. Allah menentukan macam mana cara kita mati. Kita tak ada pilihan langsung. Kita tak boleh menentukan kita ni nak beriman ke nak kufur. Sedangkan dalam Quran kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham yang mana yang jahat, mana yang baik untuk kita pilih. Tapi pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Pilih beriman, Allah Ta'ala bagi syurga. Pilih untuk taat, Allah bagi syurga. Pilih untuk kufur, pilih untuk orang kata apa? Derhaka, Allah Ta'ala bagi neraka. Tapi hadis ni kata catatan Tuhan mendahului. Sebahagian orang seperti Syekh Muhammad Ghazali pun antara orang yang mempertikaikan makna hadis ni. Tapi kalau kita tengok hadis ni betul-betul, kita tengok jalur-jalur hadis ni, di sana ada lafaz yang memberikan kita faham. Apa dia? Nabi SAW menambah dalam riwayat lain, fima yabdu linnas. Ada seorang beramal dengan amalan ahli syurga, fima yabdu linnas, pada penilaian manusia. Maksudnya masa dia beramal benda baik itu, dia bukan beramal ikhlas, dia menunjuk-nunjuk, dia riak, dia nifaq. Mungkin sebahagiannya riak, mungkin sebahagiannya nifaq. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk dalam neraka, amalan dia tak dikira sebab dia riak. Amalan dia tak dikira sebab dia munafik, dia masuk neraka. Ada orang yang memang masa dia jahat, dia beramal dengan amalan neraka. Tiba-tiba dia beriman dengan sebenar-benarnya. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam menghilangkan semua dosa-dosa yang dibuat sebelum tu, maka dia diampunkan oleh Tuhan. Ada juga yang berpandangan seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia mengatakan mungkin masa dia beramal tu, dia beramal saleh tu, dia beramal dengan betul. Tapi sebelum dia mati, dia menjadi kufur. Dengan pilihan dia menjadi kafir. Maka semua amalan baiknya semuanya akan binasa dan dia masuk neraka sebelum dia mati. Jadi ini semua yang bila kata catatan Tuhan tu, catatan mendahului itu bukan paksaan, tapi Allah Taala nak bagi tahu, Allah Maha tahu apa yang kita akan pilih. Tuhan dah tahu dah satu hari nanti dengan pilihan dia akan jadi orang jahat. Dia akan jadi kafir, maka dia mati di atas kekufuran. Jadi semua ini sebenarnya kita tak tahu bila kita mati, tapi kita boleh pilih sama ada nak terus beriman ataupun nak menjadi kufur. Ustaz, kita extend masa boleh sikit sebab ni sesi yang menarik. Kita pun dah khatam kitab ni. Sikit lagi lah boleh Ustaz sebelum pukul 11 lah insyaAllah. Kita try habiskan. Macam ni Ustaz, tadi Ustaz sebut pasal beramal dengan apa amal ahli neraka tu, maksudnya dia meliputi kedua-duanya lah kan, sama ada maksiat ataupun benda-benda yang membatalkan keislaman dia, tu jelas. Cuma okey, ni dalam situasi tadi sebelum kematian. Sekarang kita bincang pasal bila dah mati Ustaz. Bila dah mati, kadang-kadang kalau kita tengok masyarakat kita ni dia suka dengan azan. Kan? Banyak dalam apa-apa occasion atau apa-apa benda kita suka azan. Nak keluar pergi haji dia azan depan rumah dan sebagainya. Ada yang bertanya, kalau orang jenazah nak bawa ke kubur, adakah perlu kita azankan dia? Kan mungkin ada yang tak tahu sebab mungkin ada sebahagian culture, sebagai adat dia azan untuk orang ke kubur. Mungkin Ustaz boleh jelaskan azan dan fungsi dia yang betul macam mana? Silakan Ustaz. Disebutkan oleh sebahagian fuqaha tempat-tempat yang disunatkan azan ni. Fuqaha antara ada yang menyebutkan waktu nak pergi haji. Bukan waktu nak pergi haji, waktu nak musafir. Waktu nak musafir, waktu rumah terbakar, waktu nak kebumikan mayat. Betul lah tu bila sebut azan kan. Kenapa mereka sebutkan begitu? Kerana apa? Kerana dalam hadis ada yang menyebutkan bahawasanya bila diazankan ni, syaitan akan lari. Kan? Syaitan akan lari dan dia kentut lah kan. Dia kentut. Dia ada bunyi kentut yang dia buat bila dia dengar azan tu. Menunjukkan bila azan ni syaitan lari. Dia akan beredar. Jadi bila beredar, tak adalah syaitan ganggu kita. So, dia orang para fuqaha mengkiaskanlah. Dia kata bila nak pergi musafir, azan umpamanya. Bila Nabi SAW sebut tentang azan waktu lahir. Waktu lahir azan kat telinga kan. Hadis riwayat Tirmizi. Iqamah dekat telinga kiri ni hadisnya dhaif, tapi azan tu khilaf di kalangan para ulama. Imam Tirmizi menerimanya sebagai sahih, azan di telinga kanan baik. So bila mereka kias, mereka kata kalau lahir kat dunia pun azan, takkan pengakhiran hidup tak azan? So azan lah. Mereka kata azan. Kita menghormati pandangan fuqaha dalam isu ni, tetapi dalam isu ni dari sudut dalil yang jelas tidak kita jumpai lah. Tidak dijumpai yang mana kematian banyak juga berlaku di Madinah, tetapi di sana
tidak ada yang jelas menunjukkan kepada kita yang kita ni digalakkan untuk azan. Tapi kalau adalah orang azan sebelum menguburkan apa mayat, kita tahulah, ya, uh, dia ni mungkin mengambil pandangan ulama yang menggunakan kias. So kita tak bantahlah, tapi kalau tanya saya, dia orang kata apa? Saya tak buatlah benda tu. Saya tak buat benda tu, tetapi kita tetap menghormati pandangan ulama yang berpegang dengan itu. Senang cerita macam tu. Ada, kita tak nafilah, ada sebahagian ulama yang menghukumkan dia sebagai bid'ah lah. Tapi kita kata bila sebut bid'ah ni bukanlah kita menerakakan pelaku dia. Tak. Kita tak menerakakan pelaku dia. Kalau orang yang kata bid'ah ni pun, mereka tak mengatakan siapa yang buat ni confirm neraka. Tak. Kerana neraka ni, ya, bukan milik kita. Tetapi ada sebahagian ulama yang menghukum bid'ah, tetapi mereka tak menghukum neraka. Hukum neraka satu hal pada orang. Contohlah, saya nak kena hurai benda ni panjang sikit sebab lagi orang salah faham bila kita kata bid'ah ni macam, wih, neraka lah orang yang buat ni kan. Contoh kan. Dia bukan macam tu. Contoh bila kita nampak orang mencuri kan. Bila kita nampak orang mencuri, kita kata, kau mencuri, haram mencuri. Boleh tak orang mencuri kata, "Oi, kau nerakakan aku kan?" Neraka bukan kau punya lah. Contoh kan. Sebab dia rasa macam bila kita tegur dia buat benda haram, dia rasa macam kita nerakakan dia. Neraka milik Allah. Tak ada siapa pun yang berhak menentukan siapa masuk neraka, siapa masuk syurga. Melainkan Allah Ta'ala saja, dan Nabi SAW yang diberikan wahyu. Tapi kalau kita ni nampak benda tu tak betul, pada pandangan kita tak betul, ya, tapi dia buat juga. Cuma kita tahu ada sebahagian fuqaha yang sebut begitu. Tapi kalau orang tanya kita tak setuju lah. Adakah kita menerakakan dia? Tak. Cuma kita tak setuju. Kita kata benda tu tidak ada dalil yang jelas. Kias yang mereka gunakan bagi kita lah, bagi pendapat saya lah. Dan ulama yang tidak bersetuju dengan pandangan ni, mereka kata kias ni tak kena lah. Mereka kiaskan dengan azan di telinga waktu bayi lahir. Dia kata bila akhir pun kena azan lah. Tapi kias ini macam tak begitu kena, kerana di sana ada umumul balwa. Orang mati banyak di zaman Nabi SAW, tapi tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan demikian. Menunjukkan tidak buat itu adalah sesuatu yang sunnah daripada Nabi SAW. Dia samalah macam azan sebelum tarawih dengan azan sebelum solat raya. Ada tak Nabi buat? Nabi tak buat. Ada tak halangan untuk Nabi buat? Tak ada halangan. Jadi tak buat itulah benda yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jadi jelas tak, kadang-kadang bila kita tengok pernyataan ulama tentang satu perkara, ulama A kata bid'ah, ulama B kata boleh. Jadi ulama B ada hujah dia berdasarkan kias dan sebagainya. Kita pilih tak bersetuju dengan ulama B, mungkin kita ambil pandangan ulama A, tapi kita tak menerakakan orang. Ini pentinglah. Maksudnya itulah cara kita berdasarkan ilmu yang kita belajar, kita ikut pandangannya yang kita rasa betul, tapi kita dalam masa yang sama kita tahu penghujahan ulama lain dan jangan cepat menghukum lah. Baik jawapan tadi yang diberikan. Baik Ustaz, seterusnya Ustaz, ada dalam 2-3 soalan je lagi. Kadang-kadang orang terlibat dengan mandi jenazah kan. Saya ingat dalam buku ni pun Ustaz ada sentuh. Kadang-kadang dia nampak beberapa aib jenazah. Dan ada orang kata aib ni kita jangan cerita dekat luar. Dia adalah aib jenazah. Ada orang kata bukan, ini aib untuk kita bagi tahu dekat orang supaya orang akan menilai apa amalan dibuat supaya mengambil pengajaran. Oh, dia pergi jauh lah. Macam mana pandangan Ustaz? Okey. Nabi SAW tidak membenarkan kita menyebarkan keburukan jenazah. Ya? Dalam hadis itu jelas. Kerana orang mati ni, dia punya penghormatan sama macam orang hidup. Seperti mana kita dilarang untuk berlaku kasar pada orang hidup, macam itulah kita diharamkan untuk berlaku kasarkan kepada mayat. Okey. Tetapi, hukum asalnya tak boleh lah. Kalau kita nampak benda-benda yang mengaibkan, benda-benda yang kita nampak buruk, kita diamkan. Ambil sebagai pengajaran pada diri kita. Tapi kalau di sana ada maslahah. Apa maslahah? Kita nak menyedarkan orang. Ya? Para ulama kata, kita boleh cerita, tetapi jangan disebutkan nama. Maksudnya, saya ada pengalaman. Jangan sebut nama tempat pun, kerana orang boleh agak. Kan? Dalilnya apa? Dalilnya adalah orang yang bunuh 99 orang.
kan dia tanya kan. Masa nak taubat tu dia tanya kan. Soalan dia, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Lepas tu bila sampai 100, dia dah bunuh Tok Rahib tu. Tok Rahib kata tak ada pun orang taubat, dia bunuh Tok Rahib tu. Dia kata alang tak ada orang taubat, bunuh orang sekali. 100 orang, lepas tu dia jumpa dengan alim betul-betul. Dia tanya soalan. Dia kata, ada orang dah bunuh 100 orang. Ada tak ruang untuk dia taubat? Fahal lahu min taubah? Apa Tok Syekh kata? Naam, ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Kata ya. Apa yang boleh halang antara dia dan taubat? Dia tanya soalan tu untuk diri dia, tapi dia sembunyikan seolah-olah benda tu pihak ketiga. Dan Syekh pun jawab, ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Kan? Apa yang boleh halang? Lepas tu baru Syekh tu kata, intalik ila ardi kada wa kada. Pergi ke siap. Mungkin Syekh dah tahulah lepas pada tu. Tapi maksudnya apa dia? Maksudnya kalau boleh kita sembunyikan, kita sembunyikan. Walaupun aib tu aib peribadi, sembunyikan. Kita cerita hanya secara umum. Ada satu orang hamba Allah umpamanya. Kita cerita macam tu. Kita tutup selagi mana kita mampu. Kerana tidak ada kebaikan apabila kita membuka aib diri sendiri atau membuka aib orang, melainkan kalau ada masalah yang sebenarnya. Contohnya kalau jenayah umpamanya. Kena bagi tahulah. Melibatkan hak orang, melibatkan kezaliman, melibatkan kepentingan awam. Yang ini lain cerita. Ataupun orang tu memang orang kata apa terkenal sebagai pelaku maksiat, terkenal sebagai orang yang jahat, orang yang zalim. Dia pun sendiri berbangga dengan kezaliman dia. Yang itu tak apalah. Tapi kalau kata tidak ada keperluan, kita hanya cerita sekadar yang umum saja. Tanpa bagi tahu lokasi, tanpa bagi tahu tempat, tanpa bagi tahu masa. Just bagi tahu saya ada pengalaman buat macam ni. Begini berlaku pada mayat ni. Dan saya rasa ini mungkin Allah Ta'ala nak berikan peringatan pada kita semua. Contohnya. Begitulah keadaan. Wallahu. Okey Ustaz, alhamdulillah jawapan yang baik Ustaz Okey, insya-Allah ada 2-3 soalan lagi insya-Allah. Daripada tadi saya sebut 2-3. Menarik masya-Allah. Okey Ustaz, begini. Bila masuk ke kuburan, ada sebahagian yang kata kena tanggal kasut. Kan? Tapi dalam masa yang sama kita dengar ada sebahagian riwayat kata bila yang terakhir tu kan maksudnya kita akan dengar lah, mayat boleh dengar sepatu orang yang ziarah dia atau orang meninggalkan kita. Macam mana kita nak kompromikan antara dua dalil? Okey. Sebenarnya saya dah tulis lah benda ni dalam buku saya. Kita tengok saya ada bahas kat sini. Siapa yang tak beli lagi boleh macam ni kempen lah ni kan. Ni buku saya lah, 40 amalan mudah menurut sunnah. Saya sebut kat sini amalan ke-36. Memasuki kawasan perkuburan dengan menanggalkan selipar ataupun kasut. Hadisnya adalah hadis Abu Daud. Fa idza rajulun yamshi fil qubur alaihi na'lan. Ada seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di kawasan perkuburan, dia pakai selipar. Faqala Rasulullah SAW, ya sahib as-sibtiyatain, waihak alqi sibtiyataik. Nabi kata, wahai pemilik selipar, malang kau, buang selipar kau. Nabi kata. Fanadhara ar-rajul falamma arafa Rasulullah SAW khala'ahuma farama bihima. Dia nampak Nabi tegur dia. So dia pun buanglah. Hadis ni darjat dia hasan lah. Cuma ulama, saya tak nafi ada ulama berbeza pendapat tentang hadis ni. Ada yang kata perawi dia tak begitu kuat, iaitu saya sebut kat sini perawi dia bernama Khalid bin Sumail. Ada yang kata dia tak kuat, ada yang kata hasan. Okey, majoriti ulama kata dia sabit, hadis ni sabit. Imam Ahmad menilai sanad dia baik, ya. Al-Hakim dan Ibn Hibban menilai dia hasan. Okey, majoriti pun kata hasan, majoriti ulama. Okey, ulama ada beza pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Zahiri. Mereka kata, mereka pegang hadis ni terus lah, mereka kata haram pakai selipar. Dekat kubur haram pakai selipar. Okey, mereka pegang pada hadis ni, ya. Mereka kata, dia kata haram memakai selipar yang tidak ada bulu haiwan di kuburan kerana hadis ni jelas melarang sahabat memakai selipar. Namun jika dia memakai selipar kulit yang ada bulu, maka itu tak dilarang lah. Walaupun sebelah ataupun sebelah lagi tak ada bulu, sebelah je ada bulu, maka tak boleh, dia kata. Kerana hadis ini larang, dia kata. Baik. Namun jika dia memakai selipar kulit yang masih berbulu walaupun sebelah dan sebelah lagi tidak berbulu, maka tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Sebab Nabi SAW sebut sibtiyatain, dia kata, yang tidak berbulu. Okey? Baik.
Yang kedua, Imam Ahmad dan Mawardi daripada mazhab Syafi'i berpandangan makruh pakai selipar di kawasan kubur, dia kata. Petunjuk hadis ni makruh ialah hadis ini mengatakan mayat mendengar bunyi derapan selipar. Sebab apa dia kata makruh? Sebab hadis tadi yang Dr. Yusof baca tu. Hadis yang kita baca tu menjadikan Imam Ahmad mengatakan, oh, dia tak boleh nak kata haram lah. Dia hanya sekadar makruh saja tak pakai. Sebab ada hadis Nabi kata masih lagi orang pakai. Menunjukkan benda tu bukan dilarang secara haram. Manakala majoriti ulama berpandangan tidak haram dan tidak makruh. Ini kerana hadis Nabi SAW mengatakan mayat dengar bunyi derapan selipar daripada dalam kubur. Majoriti ulama cuba takwilkan hadis ni. Apa takwilan mereka? Takwilan pertama mereka, dia kata larangan ni khas untuk selipar kulit yang tidak berbulu. Kerana ia lambang kemewahan dan kesombongan. Tetapi takwilan ni tak tepat lah. Kerana Nabi sendiri ada pakai selipar yang seumpama tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, larangan ni diucapkan apabila Nabi SAW melihat najis yang ada pada selipar sahabat berkenaan. Dia kata. Tetapi takwilan ni juga tidak tepat kerana kalau betul ada najis, Nabi akan minta lah dicuci. Kenapa Nabi minta suruh dia tanggal? Kan? Cuci kan je lah. Dia bukanlah masjid pun. Okey. Bagi saya lah, setiap pandangan ada dia punya dalil. Tetapi bagi saya, pensyariatan untuk buka selipar ni tetap ada lah. Kerana hadis itu hasan. Kenapa? Kalau nak pakai pun tak ada masalah. Cuma kalau orang kata apa, kalau dia pakai, dia dapat dia tak dapatlah pahala galakkan Nabi untuk buka selipar. Kenapa? Saya sebut di sini. Saya kata, tengok saya sebut. Isu ni isu khilafiyah. Itu pun orang kata Rora tak apa ni, tak menghormati ulama. Saya sebut dalam tulisan saya. Kan? Saya kata isu ni isu khilafiyah. Setiap mazhab mempunyai dalil masing-masing. Melihat kepada dalil-dalil yang ada, jelas bahawa lebih utama untuk menanggalkan selipar di kawasan kubur. Akurnya sahabat Nabi SAW dalam hadis ini, pada arahan Nabi tanpa bertanya apa-apa, mengisyaratkan bahawa baginda tidak memakai selipar pada waktu itu. Bila Nabi suruh dia buka, sahabat tak kata, ya Rasulullah, saya je buka. Rasulullah tak buka ke? Kalau ditanya macam tu, Nabi pakailah. Tapi bila dia pun buka, menunjukkan Nabi pun seolah-olah macam tak pakai. Kan? Bila Nabi kata, mayat dengar derapan selipar, menunjukkan kepada kita, pakai selipar boleh, tak pakai pun tak apa. Tapi tak pakai tu, lebih utama. Sebab apa? Saya kata kat sana, mungkin kerana ini lebih menjadikan seseorang yang menziarahi kubur lebih tawaduk. Bila tak pakai selipar ni, kita mungkin lebih tawaduk dan menghormati mayat di kawasan perkuburan. Mungkin juga ia isyarat kepada orang yang ziarah kubur tu bahawa dia akan bangkit dari kubur tanpa pakai pakaian dan selipar. Nak bagi isyarat, nanti kamu bangkit daripada kawasan ni lah. Kamu tak pakai baju, kamu tak pakai selipar. Kan dalam hadis Nabi kata, innakum tub'atsuna yaumal qiyamah, kan? Hufatan uratan ghurla. Kamu akan bangkit daripada kubur di hari kiamat nanti dalam keadaan tak berpakaian, tak berselipar dan dalam keadaan tak bersunat. Jadi macam mana nak bagi feel tu? Nabi nak bagi feel tu yang mampu pada di dalam dunia ni paling rapat dengan kita boleh feel, buka selipar. Sebab kalau buka baju, problem lah kita kan. Tak boleh lah sebab aurat. Jadi orang lain akan tengok. Kalau tengok Dr. Yusof tak pakai baju masuk dalam kawasan kubur. Kata 3 kali Jumaat nak habis lah ni kan. Nak meninggal lah ni. Okey. Jadi saya sebut di situ, saya kata mungkin ia juga isyarat kepadanya bahawa dia akan bangkit daripada kubur tanpa memakai pakaian dan selipar. Apabila pakaian tidak boleh dibuka kerana ia akan terbuka aurat, maka disyariatkan untuk buka selipar. Kerana kaki akan merasa tanah secara langsung, masa tu dia akan dapat feel, aku akan bangkit daripada sini dalam keadaan tak pakai selipar. So itulah di antara huraian yang saya buat lah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak lebih lagi, boleh. Minta maaf penganjuk. Tak ada masalah. Mungkin kita boleh buat daurah tu pula. Maknanya Ustaz, kalau kita pergi kubur, kita nampak orang tak pakai selipar, kita jangan pandang serong lah. Aku punya mazhab pula ni kan. Kalau orang yang pakai selipar pula yang tak pakai selipar, jangan rasa aku yang paling ikut sunnah. Maksudnya masing-masing ada hujah. Masing-masing ada hujah dan masing-masing ada hadis yang mereka faham. Tapi saya nak bagi tahu jugalah, kalau kita rasa bahaya dengan tak pakai selipar, takut terkena duri ke, takut terkena paku ke, maka pakailah kerana menjaga kaki tu lebih utamalah. Betul. Tapi kalau kita rasa percaya, tengok bersih je kawasan ni. Tapi di KL banyak tanah-tanah kubur yang bersih, yang elok kan. Di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang lah saya nampak. Kalau di kampung-kampung yang tak jaga, mungkin ada paku ke kaca ke, kita bolehlah untuk pakai selipar kerana kita ada alasan. Gitu. Wallahualam. Baik Ustaz, soalan kedua terakhir Ustaz.
banyak orang bila pergi kubur ni dia ada rasa emosi, sentimen, apatah lagi yang meninggal tu mungkin baru lagi ya. Jadi bila dia pergi ke kubur kadang-kadang dia bercakap dan sebagainya. Dan kalau kita buka kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim, dalam bab pertama pun dibincang kaitan adakah sama ada jenazah ataupun mayat di kuburan tu kenal orang datang ziarah dia. Jadi pandangan banyak dalam bab ni. Pada pendirian Dr. Zaimi atau pandangan Dr. Zaimi, bila kita ziarah orang di kubur, dia kenal tak siapa yang datang ziarah dia? Okey. Dia sebenarnya dia berdasarkan kepada adakah mayat mendengar orang yang adakah kita mampu untuk memperdengarkan mayat suara kita. Itulah asas kepada perbincangan kita ni. Sebab kalau dia tak dengar, dah tentulah dia pun tak tahu kita datang, dia tak dengar kan. Maka dalam isu ni ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan ulama yang kata mayat tak dengar. Sebab apa mayat tak dengar? Kerana dalam Quran sebut, innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak boleh memperdengarkan mayat. Kamu tak boleh dengarkan mayat di dalam kubur, tak boleh. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, menurunkan ayat kata kamu tak boleh memperdengarkan sesuatu pun kepada mayat, maka kita tak boleh dengarkan pada dia. Tak bolehlah dia dengar sebab kita tak boleh memperdengarkan. Okey, itu pendapat yang pertama. Okey. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kata mayat dengar. Pendapat yang kata mayat dengar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bercakap dengan orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan Badar bila mayat mereka dicampak masuk ke dalam Qalibu Badar. Kan? Bila mayat-mayat itu dicampak, kan Nabi cakap dengan dia orang, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu itu benar? Kan pada sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka boleh dengar ke? Nabi kata mereka boleh dengar. Menunjukkan boleh dengar. Kan? Dalam hadis yang lain Nabi kata mereka mendengar bunyi derapan selipar, qara'ani alihim. Mereka boleh dengar. Dan dalam hadis juga menyebutkan kita disyariatkan memberi salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami ni insya-Allah akan bersama kalian, akan menuruti kalian. Baik. Dengan izin Allah lah. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mereka kata dengar. Bila dengar, maksudnya dia boleh, orang kata apa, dia boleh kena pastilah siapa yang cakap dengan dia tu. Kan? Okey. Pendapat yang ketiga dia seimbang lah. Dia tengah-tengah. Dia kata dia tak boleh dengar semua. Kalau dia dengar pun dia tak dengar semua. Kalau dia tak dengar pun dia tak dengar semua. Maksudnya ada waktu-waktu dia dengar. Bila Allah izin dia dengar, dia dengar. Bila Allah Taala tak izin dia dengar, dia tak dengar. Maka dia menggabungkan dua-dua ni. Saya berpandangan yang ketiga ni nampak macam seimbang lah. Kerana mendengar sesuatu ni, kita dapat dengar ni pun izin Allah lah boleh dengar kan. Jadi bila Allah Taala izin kita dengar. Sama juga macam orang yang berada dalam kubur, bila Allah Taala izinkan dia dengar, maka dia. Salah ada orang yang bercakap. Bila pergi kat kubur dia bercakap. Kan? Kalau bercakap tu sekadar untuk release tension, sekadar untuk memujuk jiwa, bagi saya ini bukan satu kesalahan lah. Tapi jangan pergi minta hajat, pergi minta nombor pula kat situ kan. Dia kata ni tuan ni legend lah dalam main-main nombor ni, tolong bagi nombor kat saya sikit, bagi ikut mimpi. Setan pula datang bagi mimpi, kena pula tu kan. Ini semua benda-benda yang khurafat, benda yang haram, kerana mayat sebenarnya yang memerlukan doa pada kita. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebutkan, is'alu li akhikumut tasbit fa innahu al-an yus'al. Mintalah kepada Allah, doalah kepada Allah supaya Allah menetapkan jiwa, menegapkan dia di dalam kubur, kerana dia sekarang ni sedang ditanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, soalan terakhir Ustaz sebab ini dah daripada sebelum mati dah ke kubur. Soalan selepas daripada kematian ni banyak sangatlah. Saya ingin pilih satu yang saya rasa penting lah supaya Ustaz boleh close. Dan sebelum close ni kita akan ada satu video last Ustaz InsyaAllah. Cumanya begini. Kita tahu Quran kata ala tazru wazratu wizra ukhra. Kan dalam surah Najm kan. Maksudnya dosa ni tak diwariskan. Kan? Maknanya kita tak menanggung dosa orang lain. Tapi ada yang salah faham. Dia kata kalau macam tu besok dekat akhirat orang yang zalim
Bila kita buat zalim dekat orang, dosa boleh berpindah. Dosa boleh berpindah. So dia macam tak dapat nak tangkap. Tadi kata kita tak menanggung dosa orang lain. Tapi dalam kes yang ni, kita dapat tengok bila orang melakukan kezaliman, hatta satu keadaan kita boleh muflis di akhirat. Mungkin ini macam mana Ustaz cuba kompromikan antara dalil ni? Saya cuba faham soalan ni. Maksudnya, kita tidak menanggung dosa orang. Tapi bila sampai ke negeri akhirat, Nabi kata ada orang muflis. Sebab ditanggung dengan dosa orang lain. Betul? Maksud dosa orang lain tu dipindah kat dia, transfer. Lebih kurang gitulah. Okey. Hadis yang Nabi SAW tu sebut betul. Hadis tu sahih. Nabi memang sebut betul lah, tapi kadang-kadang ada hadis yang tak sahih. Tapi hadis tu sahih. Nabi SAW sebut, "Man kana 'indahu madlimatun li akhihi falyatahallal qabla an ya'tiya yawm la yakunu fihi dinar wala dirham." Atau kama qala, dalam hadis Nabi kata falyatahallalha. Sesiapa yang ada kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya, hendaklah dia halalkan segera. Hendaklah dia selesaikan segera sebelum datang di satu hari di mana tak ada dinar dan dirham untuk dibayar. Dalam hadis yang lain, hadis Muslim, Nabi SAW kata, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu tak siapa golongan muflis? Maka para sahabat kata, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada dirham, yang tidak ada harta. Nabi kata, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam." Muflis di kalangan umat aku ni ialah orang yang datang dari kiamat membawa pahala salat dia, membawa pahala zakat dia, membawa pahala puasa dia. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Kama qala, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, muflis di kalangan umatku dia datang bawa pahala puasa, bawa pahala salat, bawa pahala zakat, bawa pahala puasa. Banyak pahala dia bawa. Maksudnya dari sudut amal soleh dia okey. Kan, dia bawa banyak pahala. Tapi dia datang masa kat dunia dulu dia suka kutuk orang, dia suka maki orang, dia suka umpat orang, dia suka lukakan orang, dia suka bunuh orang, dia suka buat kezaliman pada orang. Maka Allah Taala buat apa kat dia? Allah Taala akan ambil pahala dia bagi kat orang. Ambil pahala dia bagi kat orang sekadar yang dia buat zalim kat orang lah. Sebelum orang tu maafkan dia. Kan? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Kalaulah pahalanya habis sebelum dia selesaikan pembayaran kezaliman yang dibuat pada orang, ukhidha min khatayahum. Tuhan tak ambil dah dosa dia. Sebab dosa, semua pahala dah habis dah. Mungkin dia pun mengadu lah, "Ya Allah, aku punya pahala dah habis dah. Tapi hutang masih ada ni. Tolonglah ambil pahala sikit, tolonglah ambil dosa sikit biar kurang." Tuhan tak ambil dosa dia untuk bagi orang. Tuhan ambil dosa orang bagi kat dia. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Akan dicampak pada dia, dia tu akan dicampak oleh Allah masuk dalam neraka. Inilah orang yang benar-benar muflis. Baik. Persoalan dia, saya bacakan hadis tu dulu supaya kita dengar hadis tu kan. So, hadis tu ada. Adakah bermakna orang ni menanggung dosa orang? Dia tak tanggung dosa orang. Dia tanggung dosa dia. Dia nak selesaikan kezaliman dia. Jadi oleh kerana zaman kita dah sampai kepada satu tahap, tak ada duit nak bayar, tak ada cek nak sign, tak ada kabel nak guna, kita kena bayar pakai pahala lah. Itulah transaction yang ada. Kalau pahala dah tak ada, kita terpaksa lah ambil dosa orang tu. Kita ambil dosa orang tu bukan makna transfer dosa tanpa ada sebab. Tuhan transferkan dosa dia pada kita atas kezaliman yang kita buat, yang kita tak dapat selesaikan. Dan sebenarnya ayat tu dan hadis ni still tak bercanggah pun. Still tak bercanggah. Hadis bercakap tentang isu lain, hadis bercakap tentang isu zalim. Macam mana nak selesaikan zalim bila sampai ke sana? Ayat Quran bercakap orang yang buat dosa dalam dunia ni, dia buat dosa dia, jadi tanggung dosa dia je. Tak semesti bila saya buat dosa, Dr. Usop kena tanggung dosa saya. Tak boleh. Itu dimaksudkan oleh ayat tu. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi jelas Ustaz, maksudnya kalau kita dosa tu hanya berpindah bila kita ada isu dengan orang tu. Yeah. Kan? Bukannya bermaksud dia berpindah tanpa ada sebab, bukan seperti kepercayaan-kepercayaan lain yang menganggap bahawa dosa warisan dan sebagainya.
syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun dah selesai pada sesi ini. Dr. Rozaimi, terima kasih banyak kerana meluangkan masa yang banyak menjawab persoalan-persoalan, berkongsi ilmu. InsyaAllah kita rasa gembira lah dengan ilmu yang diberikan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi berkat ilmu dan juga memberikan peluang lebih besar kepada Dr. Rozaimi untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Amin. Kita yang selaku hadirin ini akan mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan. Kita tak taksub pada mana-mana orang. Kebenaran adalah kebenaran. Seperti mana kata-kata yang disandarkan kepada Imam Ahmad kan. Maksudnya setiap kebenaran tu tak ada yang benar melainkan yang ditunjukkan kepada makam Nabi SAW. Tapi ilmu yang kita dapat ni insya-Allah kita cuba amalkan. Dan saya moderator alhamdulillah, walaupun tak adalah tanya soalan banyak sangat, ambil daripada audiens saja. Saya mewakili daripada pihak penganjur ASA mengucapkan terima kasih banyak kepada doktor dan kepada semua hadirin hadirat yang masih menonton walaupun dah pukul 11 malam pada malam Jumaat malam Sabtu ni. Insya-Allah mungkin 1 minit Dr. Irwan nak cakap apa selaku Presiden ASA, silakan. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Dr. Yusof dan bagi pihak kami Persatuan Pegawai Akademik ASA UIA dan juga seluruh keluarga besar UIA dan juga para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, kami mengucapkan jazakumullahu khair kepada ustaz kita yang mengajak pada malam ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Moga-moga ada kebaikan Allah Ta'ala beri ganjaran atas perkongsian ilmu ini dan kita sama-sama ambil manfaat. Jadi harapnya lepas ni kita, kalau kami jemput lagi, bolehlah lapangkan masa sudi mai kongsi ilmu lagi bersama kami. Itu saja daripada kami. Apa-apa yang kurang tu kita minta maaf lah kepada Dr. Rozaimi dan juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menonton. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala berkati pertemuan kita kali ini. Sekian, kembali kepada Dr. Yusof. Baik, terima kasih banyak doktor. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.